Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami di Bernama TV. Giliran kami berdua, Suhaibi Muhammad dan juga Wan Syarina, insyaAllah akan menemani anda dalam tempoh 2 jam ini untuk kita ikuti perkembangan terkini mengenai senario politik negara, dan pasti mata, telinga, perhatian kita tertumpu ke Istana Negara, Wan Syarina. Betul, kerana telah pun dijadualkan sebenarnya Raja-Raja Melayu untuk mengadakan pertemuan ataupun perbincangan khas di Istana Negara pada petang ini, khususnya membincangkan berkenaan dengan isu semasa dan juga pelantikan Perdana Menteri Malaysia ke-9. Dan ini yang akan kita berikan kemaskininya, Syahmi, dari semasa ke semasa. Dan perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini dijadualkan bermula pukul 2.30 petang. Kita ada dua wartawan penyiaran kita yang berada di pintu istana bersama-sama dengan rakan-rakan media yang lain, dan kita diberitahu juga tadi pukul 2.35 petang, lebih kurang begitu, pintu Istana Negara telah pun ditutup setelah keberangkatan tiba wakil Raja-Raja pada pukul 2.30 petang. Jadi selepas itu kita jangkakan telah pun bermulalah sekarang ini mesyuarat ataupun perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini. Ya, dan perbincangan khas ini pastinya menarik kerana bukan sahaja ia akan menentukan hala tuju pentadbiran negara pada dalam tempoh kehadapan ini untuk menentukan siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Difahamkan juga bahawa persidangan ataupun pertemuan khas ini, perbincangan khas ini juga melibatkan perbincangan mengenai ekonomi negara, bagaimana agaknya untuk memposisikan semula kedudukan ekonomi negara, dan yang pasti dalam keadaan pandemik COVID yang terus meningkat. Semalam ditetapkan jumlah COVID yang begitu tinggi, hampir 23,000. Jadi kebimbangan itu mungkin melatari sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu hari ini. Sejak seminggu ini pun, Syami, sebenarnya pranya pun kita dah mulakan dari minggu lepas, kerana seluruh perbincangan kita di platform Bernama TV ini telah pun kita laksanakan dengan arah ataupun tumpuan kepada pembentukan kerajaan yang baru dan juga pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, kriteria yang bagaimana yang rakyat mahukan, apa yang sepatutnya kerajaan berikan tumpuan apabila kerajaan baru dibentuk nanti selepas ini, terutamanya kerana kita masih lagi dalam cengkaman pandemik. Kita tidak mahu kita juga turut dicekik oleh konflik politik di negara kita kerana ia akan melemaskan rakyat. Cakap pasal ini, kita baru saja juga hari ini semalam mendapat berita kan rakan-rakan kita di Kedah dan Pulau Pinang diuji dengan satu lagi perkara baru pula. Tatkala kita semua dipaksa untuk duduk di rumah oleh COVID-19, mereka dipaksa meninggalkan rumah oleh bencana banjir. Jadi ini antara perkara-perkara yang semakin meresahkan rakyat, dan saya kira kerana itulah Raja-Raja Melayu juga yang di Pertuan Agong dengan pantas setelah semalam dijadualkan bertemu dengan 114 ahli parlimen semalam. Hari ini para baginda tuanku Raja-Raja Sultan-Sultan di seluruh Malaysia bertemu dan berbincang untuk mencari resolusinya. Dan perbincangan khas ini yang berkait rapat dengan politik sebenarnya, Wan Syarina, merupakan kali kedua diadakan di bawah pemerintahan Sri Paduka Baginda berikutan peletakan jawatan dua Perdana Menteri sebelum ini yang kedua-duanya hilang sokongan majoriti. Jadi kalau kita imbas sedikit pada 28 Februari 2020 yang lalu, Majlis Raja-Raja Melayu mengadakan mesyuarat khas di Istana Negara berhubung tindakan bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan pada 24 Februari. Dan Raja-Raja Melayu juga pernah mengadakan perbincangan khas pada 25 Oktober 2020 dan menolak pengisytiharan darurat kerana merasakan Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu berjaya menangani wabak pandemik COVID-19 dengan berkesan. Dan pada 16 Jun 2021 pula sekali lagi perbincangan diadakan mengenai isu kesihatan dan politik negara sebelum membuat ketetapan tiada keperluan untuk meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos 2021. Jadi pada perbincangan khas hari ini pula, ia diadakan susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 16 Ogos yang lalu, yang hilang majoriti apabila terdapat ahli Parlimen UMNO yang menarik sokongan terhadapnya. Jadi UMNO dikatakan sebagai punca segalanya. Okey, UMNO dan juga orang mula juga bercakap tentang Perikatan Nasional itu sendiri, apa yang ada, apa yang mereka perjuangkan, apa yang boleh mungkin dibawa ke hadapan untuk mewakili rakyat. Dan kita nak bercakap tentang perkara-perkara ini yang membawa kepada apa yang kita depani sekarang ni, apa yang rakyat depani sekarang ini. Kita ada beberapa panelis bersama-sama dengan kita di talian menerusi aplikasi Zoom yang mana mewakili pelbagai sektor, pelbagai bidang dan kepakaran masing-masing. Cuma untuk waktu ini kita ada dua saja dulu panelis. Syahmi dah tersenyum. Saya tak tahu tersenyum apa tu? Tersenyum manis, tersenyum pedas, tersenyum
ini penuh dengan 1001 muslihat senyuman ni sebenarnya. Okey. Ya. Pertama, dengan ahli parlimen yang kita jemput ini, ya, kita harus ucap tahniah terlebih dahulu kerana ketika mengetuai Kementerian Wilayah Persekutuan, saya merasa bangga kerana kesannya di kediaman saya di Putrajaya dah mencapai imuniti kelompok. Dah orang dah tahu. Bila saya kata Hin macam tu, orang dah tahu siapa beliau. Orang Kuala Lumpur pun sama juga. Ya, orang KL. Orang kan? KL. Oh, ya. Jadi kita ucapkan tahniah dan kita ucapkan selamat datang kepada Tan Sri Anwar Musa pada petang ini kerana bersama kami di dalam grandstand petang ini, ya, Wan Sharina, dan juga pakar penganalisis ekonomi yang tak pernah menolak pelawaan kita untuk turut serta dalam apa jua platform perbincangan di Bernama TV, Datuk Dr. Madeline Burma pada petang ini. Kita tampilkan kedua-duanya untuk kita melihat, ya, perbincangan ini. Namun begitu, kita nak berlintas langsung terlebih dahulu. Belum ada lagi isyarat, ya. Kita akan bersedia dengan isyarat daripada wartawan penyiaran kita yang berada di Istana Negara. Kita bersedia terus saja, saya kira, dengan panelis kita. Dan kita baru saja disertai juga oleh Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara di aplikasi Zoom sekarang ini. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih Tan Sri, Datuk dan juga Profesor Ulung kerana bersama-sama dengan kami petang ini. Datuk Madeline kena buka mic dulu. Okey. Baik, inilah dia barisannya, Syuhaimi. Dan Syami nak tanya... terlebih dahulu kita ajukan soalan kepada Tan Sri lah, kan. Antara, sebab tadi kita menyebut tentang UMNO lah puncanya, dan UMNO lah sekarang nampaknya menjadikan punca, dan UMNO kini seolah-olah mendapat kembali apa yang dikehendaki. Jadi Tan Sri, dalam tempoh cooling period ini, ketika di istana sedang berlangsung perbincangan khas Majlis Raja-Raja, bagaimana Tan Sri nampak selesa petang ini, Tan Sri? Ya, insyaAllah. Terima kasih. Sebenarnya apa yang sedang kita lalui adalah sesuatu yang telah ada panduannya dalam perlembagaan negara. Jadi tidak perlu terlalu gawat, tidak perlu juga terlalu risau, selagi mana semua pihak mematuhi apa yang telah ada di dalam perlembagaan negara. Saya perhatikan kebanyakan perkara yang banyak polemik yang perbincangkan itu kadang-kadang terlupa kepada asas yang tak ada siapa pun boleh mengatasinya, iaitu provision yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan negara berhubung dengan kaedah dan cara mana seseorang itu dipilih sebagai Perdana Menteri. Jadi saya perhatikan proses itu sedang berjalan sekarang ini. Tidak perlu terlalu gairah untuk kita membuat telahan-telahan sehingga sampai kepada masa dan ketikanya. Dan setakat ini saya nampak ianya sedang berjalan dengan baik. Right. Datuk Syamsul Amri mungkin boleh memberikan reaksi juga pada peringkat awal ini sebelum kita mungkin mendapat namanya untuk Perdana Menteri ke-9 dijangka mungkin pada sebelah petang ataupun malam ataupun mungkin awal pagi esok. Datuk. Saya kira saya menganggap ini suatu ketika yang menariklah untuk pemerhati politik, ya, kerana ini tak pernah berlaku. Yang pertama lain dengan yang kedua ini. Ini yang menariknya. Kalau dulu Agong tak nak tengok SD, sekarang dia nak tengok sendiri, lepas tu pergi mengaku pula inilah SD yang saya buat. Ini saya pun bila saya baca tu kan menarik jugalah, kerana SD pun tak percaya ke orang politik. So komen-komen di sebuah masjid macam tu lah, Agong pun tak percaya dengan orang politik. Saya kata bukan tak percaya, dia nak sahkan, itu saja, ya? Jadi ini macam saya menonton suspense movie lah. Kita ni biasa tengok orang yang banyak suspense kan, Superman ke apa. Jadi this is a suspense moment, both entertaining and as well as exciting politically. So pada saya menariklah, menjadi pengajaran juga. Saya rasa Tan Sri dia dah memang masak dalam hal ni. Dia he moves from crisis to crisis in politics kan. Jadi saya lihat kali ini dia nampak tenang dia. Jadi saya rasa ada sesuatu yang baik lah yang akan datang. Tak lama lagi. Jadi tenang
tenang tak tenang Tan Sri Musa atas keselesaan itu mungkin dah ada jawatan menanti di barisan kabinet agaknya Tan Sri ya. Itu kalau saya bincang cerita lain. Cerita lain. Percaya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. InsyaAllah. Manusia ni suka sangat merancang-rancang. Allah juga merancang. Jadi perancangan Allah itu adalah yang paling baik. Jadi saya excited sangat. Macam saya katakan tadi ya, betul yang macam apa tu Prof Dr. Samsul sebut tadi, kaedah untuk menyempurnakan itu nampak memangnya berbeza-beza. Ini memang berbeza lagi. Tapi dia punya intipati atau matlamat berdasarkan pada perlembagaan itu sama. Itu apabila kekosongan jawatan Perdana Menteri sama ada selepas pilihan raya umum diadakan atau apabila jawatan itu dikosongkan kerana perletakan jawatan ataupun kematian. Bila berlaku kekosongan, provision dalam perlembagaan menyatakan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang Perdana Menteri yang pada hemat Baginda berkemungkinan mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan. Jadi proses pelantikan itu dia punya asas yang paling penting sekali. Iaitu yang boleh dilantik itu hanya ahli-ahli dewan. Kalau orang cakap nak kerajaan unity, nak ambil orang luar dan sebagainya, dia tak boleh. Ya. Mesti dilantik di kalangan ahli dewan. Ahli dewan di situ dirujuk kepada ahli dewan rakyat ya. Dan yang pada hemat Baginda berkemungkinan, digunakan istilah berkemungkinan mendapat sokongan majoriti. Bermakna tuanku bertanggungjawab untuk menggunakan apa jua kebijaksanaan yang ada pada Baginda bagi menentukan siapa pada pemerhatian Baginda, fikiran Baginda bila dilantik akan mendapat sokongan majoriti di dalam parlimen ya. Sebab apabila dilantik, katakanlah tuanku tersalah lantik ya, yang disangka ada sokongan sebenarnya tak ada sokongan. Bila pergi ke parlimen, Perdana Menteri terpaksa menjalankan urusan yang berbagai-bagai untuk membawa urusan kerajaan ya, membawa meluluskan bil, membawa usul dan sebagainya. Kalau seseorang itu tidak ada sokongan majoriti, maka urusan kerajaan akan dikalahkan dalam parlimen atau dia menerima ataupun melaksanakan usul undi percaya ataupun ada usul undi tak percaya, dia boleh ditewaskan dalam parlimen. Jadi untuk seorang orang kata sitting prime minister and a functioning government mesti dipimpin oleh seorang yang sentiasa mendapat sokongan majoriti. Tapi kaedah bagaimana nak menentukan seorang itu ada sokongan majoriti, ini yang berbeza-beza. Kalau selepas pilihan raya umum masing-masing bertanding atas tiket parti masing-masing misalnya, jadi dia very clear cut. Kalau parti itu kita punya sistem ini first past the post. Parti mana yang melepasi separuh bilangan dalam hubungan ini daripada 222, siapa yang lepas 111 terlebih dahulu, maka dialah terus pergi angkat sumpah membentuk kerajaan. Ini selalu kita perhatikan. Kalau masa pilihan raya, siapa yang first past the post, yang mewakili parti itu terus pergi, boleh minta untuk terus betul mengangkat sumpah ya. Tetapi kali ini berbeza kerana jawatan itu kosong apabila seorang Perdana Menteri ke-8 meletakkan jawatan. Jadi dia ada kesamaran di situ. Dia letak jawatan kerana ada orang yang dulunya menyokong beliau dah tak sokong. Jadi kalau nak lantik pula orang baru, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kena memastikan perkara itu tidak berulang lagi sekali sebab orang yang sama, masih lagi orang yang sama. Ya, tapi oleh kerana sekarang ini kebetulan berlaku dalam suasana COVID, maka penyerahan bukti sokongan dengan menggunakan kaedah ST tidak digalakkan dilakukan secara by hand atau secara fizikal, maka dia dilakukan secara maya. Ya, semua hantar secara maya. Kemudian daripada situ dihitung ada ke tidak pihak yang mendapat majoriti. Dalam bumi nampaknya ada, iaitu Satusi Ismail Sabri dikatakan mendapat sokongan majoriti. Maka tuanku sebagai langkah yang lebih cermat lagi,
iaitu memanggil sejumlah yang mencukupkan majoriti tadi untuk ditanya seorang demi seorang, memastikan SD itu benar, SD itu dilakukan dengan sukarela, dan dia benar-benar sebenarnya memberi sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi proses itu berjalan dengan dipanggil pihak yang majoriti sajalah. Pihak yang dah tak ada majoriti tidak perlu lagi dipanggil. Itu bermakna signalnya dah ada seorang calon, dia dah ada majoriti. Okay. Tapi proses nak meyakinkan lagi si Paduka Baginda Tuanku itu dibuat kali ini. Dulu tak adalah proses begitu. Dan daripada situ kali ada lagi Tuanku nak tilik pandang perkara lain. Tuanku juga mungkin nak memaklumkan perkembangan kepada kepada raja-raja dan sebagainya. Jadi ini proses. Saya kata bila proses itu berjalan, asasnya sama, mesti mematuhi provision yang ada dalam perlembagaan negara. Okey. Bila kita menyatakan tentang proses, ia mungkin mengambil masa, dan ini sedikit sebanyak memberikan kita satu lagi clue bahawa pengumuman Perdana Menteri mungkin tak mungkin berlaku esok, lusa, kerana ia satu proses. Tapi kita mengharapkan proses itu dapat dilangsungkan dengan cepat, kerana secara tak langsung ia dah menggugat perjalanan pemulihan ekonomi negara. Datuk Madeline Bermah, dalam tempoh seminggu, bila mana kita dah tak ada kerajaan, kita hanya ada Prime Minister caretaker. Jadi bagaimana kesan untuk tempoh beberapa hari ini kepada sektor ekonomi negara? Ya, kita tahu ekonomi itu berjalan, tapi bila mana mungkin pelabur-pelabur luar melihat bahawa kita sekarang dah tak ada satu kerajaan yang dilihat mampu memberikan kestabilan, ia memang memberi kesan kepada perjalanan ekonomi negara. Datuk. Okey. Terima kasih Habis hormat kepada Tok Guru saya, Prof Samsul. Lama tak jumpa dia. Dia makin handsome, rambut pun dah makin putih. Itu menandakan kematangan tu. Okey, Prof, thank you very much, Prof. Tan Sri, terima kasih. Okey, saya sebenarnya saya nak sambung sedikit apa yang Tan Sri sebut tadi. Berbezanya dengan ekonomi, sekurang-kurangnya dalam kalau kita lihat pemilihan Perdana Menteri itu agak jelas proses dia, kemana hala tuju dia dan kesan dia. Ekonomi begitu berbeza sekali, begitu juga kesihatan. Kalau kita boleh, kalau tadi disebut dengan perlembagaan, so dia kata jangan gusar, mula-mula memang saya kata ada satu ketenangan. Tetapi bila saya keluar dari rumah saya lepas ni, saya membayangkan apa yang berlaku di luar. Kedai masih ramai yang risau sama ada kedai boleh buka ke tak boleh buka. Saya dengan suami ada satu kedai yang kami kongsi bersama. Jadi isu tak boleh sebut Okey. Jadi maksud bukan kami kongsi bersama, maksudnya tempat yang kami sering kita. Dan kadang-kadang kami rasakan soalan ekonomi ini ialah persoalan yang cukup apa kata orang, kadang-kadang kita membayangkan dia seperti satu permainan. Kalau tadi si Prof Ulong mengatakan dia melihat macam Star Wars lah, suspense game. Ekonomi lagi suspense. Sebab nyawa ekonomi ni lebih macam nyawa ikan yang keluar. Maksudnya every saat itu turun naik kalau kita tengok butuh, kita melihat ni macam kita tengok nyawa manusia yang dekat skrin. Semasa kita dekat skrin, bila kita menengok waktu orang nazak ke macam mana. So itulah keadaannya. Jadi balik kepada soalan Suhaimi, bagi saya Suhaimi, this is a very very critical time. Maksudnya kita tahu bahawa kerajaan telah melakukan kerajaan yang lepas lah, dan juga Tan Sri Mahyudin sekarang menjadi caretaker Prime Minister. Dia telah melakukan apa yang dirasakan yang terbaik pada ketika itu, dan segala bentuk, saya rasa lebih 7 atau 8 bantuan yang telah diberikan. Yang telah dilakukan. Cuma mungkin dari segi direct fiscal injection tu, di situ agak ramai orang mempersoalkan. Itu bantuan yang sebenarnya suntikan betul-betul daripada kerajaan dikatakan agak sedikit. So itu mungkin kerajaan baru boleh fikirkan lah. Tapi dari segi bantuan itu, dia telah merangkumi 3 perkara yang betul-betul menjadi satu persoalan. Satu, nyawa kita rakyat Malaysia ni, kesihatan dan sebagainya. Vaccination akan menentukan, menentukan. So kalau kita dapat mencapai kelompok immunity kita ini, dikatakan bulan Oktober, tapi tadi kita dengar di Putrajaya ada mengatakan sudah pun mencapai. So kalau kita dapat mencapai itu yang pertama. And then yang kedua, we already have something in place.
dan bantuan yang telah diberikan. Yang saya lebih risaukan lebih kepada jangka masa pertengahan. To me dalam masa seminggu ni atau masa sebulan ni tidak banyak yang boleh dilakukan oleh Prime Minister caretaker. Yang saya lebih khawatir ialah mid-term dengan long term. Sebab nak memulihkan ekonomi jangka pertengahan dan jangka panjang itu memerlukan pemikiran yang luar biasa. You need a totally different approach. Okey, baik. Datuk, saya nak tanya jugalah, mid-term dengan long term tu dalam masa setahun ke? Sebab kita akan berdepan dengan PRU selepas itu. Okey, baik. Tapi sebelum itu, kita dapat perkabaran, kita akan berlintas langsung bersama-sama dengan wartawan penyiaran kami yang sekarang berada di pintu 1 Istana Negara, Hilman Jamil, yang kabarnya di tengah hujan renyai-renyai, dan untuk memaknakan lagi liputan di Istana Negara ini, Hilman tak nak pakai payung. Katanya lah. Saya nak mungkin terus bersama dengan Hilman sekarang ini. Hilman, teruskan. Kalau sudah bersedia, Hilman, di pintu 1 Istana Negara sekarang ini. Ya, terima kasih Rina dan Suhaimi di Wisma Bernama. Seperti yang dapat dilihat, hujan baru saja reda di pintu 1 Istana Negara ini dalam kita untuk menyaksikan proses pemilihan bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, di mana hari ini berlangsungnya mesyuarat Majlis Raja-Raja, mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu. Dan untuk makluman, sekitar jam 2.3 keberangkatan tiba kebanyakan Raja-Raja Melayu, kecuali beberapa negeri yang saya kira tidak dapat hadir hari ini, iaitu Johor, Kelantan, dan juga termasuklah tuan yang terutama bagi negeri-negeri seperti Sabah, Sarawak dan juga Pulau Pinang. Dan pastinya Rina dan juga Suhaimi, inilah peringkat paling penting dalam menentukan hala tuju politik negara kita yang tidak berkesudahan sejak pilihan raya umum yang ke-14 telah pun dilangsungkan pada 2020. Dan ini juga akan menentukan apa hala tuju politik negara kita, kerana jika ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik, ia akan berulang lagi seperti mana yang perkara sama yang berlaku ketika ini, iaitu di mana Kerajaan Perikatan Nasional seperti yang sedia maklum telah pun tumbang disebabkan kurang sokongan majoriti daripada pihak yang sebenarnya bersekutu dalam Perikatan Nasional, iaitu UMNO itu sendiri. Dan pastinya dengan pemilihan Perdana Menteri yang ke-9 ini juga ada satu cabaran besar buat siapa pun bakal Perdana Menteri ke-9, kerana negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19 yang kian hari, kalau kita lihat semalam saja, kes mencapai hampir 23,000 kes sehari. Dan ini menunjukkan bahawa siapa yang bakal menerjui tampuk pemerintahan negara kita, inilah perkara pertama yang mereka perlu selesaikan, iaitu pandemik COVID-19, kerana ia melibatkan rakyat. Memang pemain politik akan bermain politik, tapi yang menjadi keutamaan ketika ini adalah rakyat, di mana mereka memerlukan satu, orang kata, pentadbiran yang betul-betul menjaga kebajikan mereka di saat kehidupan ketika ini yang sukar, kerana negara masih dalam proses pemulihan, di mana pelan pemulihan negara pun sedang berlangsung ketika ini, seperti yang telah pun dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri sementara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita lihat selepas ini sama ada calon yang bakal mendarjui pimpinan negara akan meneruskan apa yang telah pun dilancarkan setakat ini dalam untuk kita menangani masalah pandemik COVID-19, atau mereka ataupun tim yang baru ini mempunyai dasar baru yang akan menentukan bagaimana untuk menangani wabak ini. Saya kira itu sahaja yang dapat saya laporkan ketika ini, kerana difahamkan mesyuarat ini akan berlangsung sekitar sejam atau 2 jam, dan kemungkinan satu kenyataan rasmi dari Istana Negara, saya ulangi, kemungkinan satu kenyataan rasmi daripada Istana Negara akan dikeluarkan petang ini untuk menentukan siapakah pilihan pihak Raja-Raja Melayu ini untuk menentukan Perdana Menteri ke-9 negara buat masa ini. Saya kira itu sahaja dari Transum buat akan terus memberikan kemas kini daripada Istana Negara selepas ini dalam grandstand di Bernama TV. Kembali kepada Rina dan juga Suhaimi di studio. Silakan.
Terima kasih Hilman Jamil yang sekarang berada di pintu 1 Istana Negara bersama-sama rakan-rakan media kita yang lain juga bersedia untuk menunggu sebarang perkara, sebarang bunyi bisik desir ataupun mungkin helaian-helaian kertas yang akan keluar dari pintu Istana Negara yang akan memberikan kita bayangan sebenarnya atas apa yang berlaku dan apa yang dibincangkan menerusi perjumpaan khas antara Raja-Raja Melayu tadi. Disebut tadi metafora Wan Sharina hari ini cukup berbeza. Saya intercept, minta maaf. Okey, Ya, Tan Sri. Ya. Baik, Tan Sri. Ada perkara yang sangat serius dalam statement tadi yang perlu saya perbetulkan. Okey. Dan ini kebanyakannya silap faham ini selalu ada pada orang lama. Yang pertama, kehadiran raja-raja ataupun wakil hari ini bukan ke mesyuarat khas Majlis Raja-Raja. Ya. Pertemuan hari ini bukan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja. Sebab di dalam perlembagaan, kalau mesyuarat itu merupakan persidangan Majlis Raja-Raja, ada format dia, iaitu dia keberangkatan sultan-sultan mesti bersama menteri-menteri besar, ya, dan dia mesti turut dihadiri oleh seorang Perdana Menteri, ya, dan setiausaha kepada mesyuarat itu adalah penyimpan mahu besar Raja-Raja. Itu syarat utama sidang Majlis Raja-Raja, kalaupun sidang khas, ya. Yang ada pada hari ini sebenarnya adalah pertemuan lazimnya atas jemputan ataupun atas undangan Seri Paduka Baginda yang Di-Pertuan Agong untuk membuat consultation bersama brother rulers ataupun bersama kalangan raja-raja atas kalau ada isu-isu yang dilihat besar, ya. Cuma dia merupakan satu konsultasi, biasanya satu perbincangan, satu perjumpaan khas, dan dia bukan sama sekali mesyuarat Majlis Raja-Raja. Ya, betul. Betul. Itu telah berlaku silap faham ini dalam perjumpaan sebelum daripada ini kerana banyak orang yang terlepas pandang, sehingga kan ada dikeluarkan penyimpan mahu besar Raja-Raja mengeluarkan statement. Minta maaf saya katakan itu sebenarnya tidak proper, ya. Penyimpan mahu besar Raja-Raja hanya ada local standby sebagai setiausaha apabila Majlis Raja-Raja bersidang. Ya. Kalau perjumpaan antara atas undangan Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong itu perjumpaan biasa dan orang kata terpulang pada bilik bicara Istana Negara, khususnya yang Di-Pertuan Agong, untuk membuat apa-apa statement, dan keputusan-keputusan itu tidak mengikat sesiapa pun. Dia lebih kepada advisory dan consultative role kepada yang Di-Pertuan Agong. Jadi kita percaya Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong melakukan ini kerana perkara itu dianggap penting, perkara itu dianggap perlu ada perbincangan dan engagement. Itu yang pertama. Sangat-sangat mustahak supaya rakyat di luar sana jangan terkhilaf dan salah faham bahawasanya itu adalah persidangan Majlis Raja-Raja atau sidang khas Majlis Raja-Raja. Dia bukan sidang Majlis Raja-Raja. Yang kedua, saya nak sentuh tentang bila disebut pandemik mencecah 23,000, ya. Saya nak menjelaskan, saya terlibat secara langsung lebih daripada 1 tahun, tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari menghadiri mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara mengenai COVID. Banyak di kalangan kita tidak begitu memahami secara mendalam tentang angka-angka yang berlaku, ya. Kita tahu bahawasanya angka akan terus menjadi besar, ya, terutama bila ekonomi kita buka dan pergerakan orang ramai secara fizikal berlaku. Apabila ada pergerakan manusia, maka penularan tetap berlaku, maka angka akan terus tinggi, ya. Angka akan terus tinggi. Yang berbezanya ialah apabila program vaccination kita telah berjalan dan ramai di kalangan rakyat ada personal immunity di peringkat individu, maka kes-kes yang serius kategori 3, 4 dan 5 akan menurun. Tetapi kes mutlak mungkin akan menjadi lebih besar. Ini yang sedang berlaku sekarang, ya. Kalau kita tengok di Kuala Lumpur, hospital dan sebagainya sudah mula katil ICU, kes-kes yang serius sudah mula turun dengan banyaknya. Semalam 2-3 hari lepas pengarah hospital beritahu saya
Kalau dulu orang datang ke hospital Kuala Lumpur, kena tunggu 4-5 hari boleh dapat katil. Dalam masa 1 jam, 2 jam boleh dapat terus. Ya. Jadi kita kena fahami bila vaccination itu dapat capai 80% mengikut andaian dan juga pengalaman di setengah negara, maka kes-kes serius itu akan menurun. Jadi jumlah kes yang tinggi itu kita kena beri penjelasan lah. Sebab kes yang tinggi ini akan terus berlaku, tapi darjat COVID-19 itu turun kepada semuanya. Daripada satu penyakit pandemik yang berbahaya pada kesihatan dan nyawa, bila ada immunity, dia banyak dalam kategori 1 dan 2. Tak ada simptom ataupun dengan simptom yang ringan. Orang boleh duduk di rumah walaupun dia positif dijangkiti, dia boleh berada di rumah, dan dia kalau dia bukan kumpulan rentan, dia tidak mengancam kesihatan. Itu sangat perlu kita memahaminya. Okey, baik Tan Sri, walaupun bukan lagi sebagai menteri wilayah, segala-galanya di dalam tangan, ya, mengetahui apa perkembangan terkini. Jadi itulah sebenarnya antara karakter orang yang mempunyai rasa tanggungjawab. Ini bukan modek, ya. Ini bukan modek. Tan Sri dah bukan siapa-siapa pun sebenarnya. Tak ada jawatan dalam kerajaan, hanya seorang ahli parlimen di Ketereh, jauh, ya, Kuala Lumpur nak ke Ketereh ni. Jadi apa pun kita nak berehat seketika kembali selepas ini, dan kita mula baru nak hangat. Lepas 30 minit ni, selepas ni, soalan-soalan hangat daripada Wan Syarina. Semuanya di Grandstand pada petang ini. Jangan ke mana-mana. Kembali semula menerusi grandstand perkembangan politik semasa sekarang ini. Kita bermula sejak pukul 3 petang tadi dan insya-Allah sampai ke pukul 5 petang. Kita bersama-sama dengan 3 panelis yang kita undang menerusi aplikasi Zoom. Saya Wan Syarina dan Syahmi Muhammad akan bersama-sama dengan anda memberikan perkembangan semasa, khususnya kerana sekarang ini sedang berlangsung pertemuan ataupun perbincangan khas antara Raja-Raja Melayu di Istana Negara dengan wartawan-wartawan penyiaran kita pun sekarang ini bersedia di Istana Negara. Baik, untuk waktu ini saya sekali lagi refresh antara yang bersama-sama dengan kita di aplikasi Zoom sekarang ialah Tan Sri Anwar Musa, Ahli Parlimen Ketereh, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengerusi Majlis Profesor Negara, dan juga Datuk Dr. Madeline Burma, Profesor Kehormat Unimas. Dan kembali semula kepada apa yang kita bincangkan berkenaan dengan mungkin cakap-cakap Syahami dalam kalangan rakyat, perbincangan yang tidak ada hujungnya menyentuh pelbagai perkara sebenarnya, dan menyebabkan kita juga memikirkan banyak aspek sebenarnya akan menjadi penentu kepada masa setahun selepas ini sehingga kita sampai ke PRU. Dan tadi Datuk Dr. Syamsul Amri menyebut bahawa apa yang kita saksikan sekarang ini di pentas politik entertaining, exciting, Datuk kata. Saya tambah satu lagi exhausting, Datuk, sebenarnya memenatkan kami. Jadi mungkin kita ikhlas ni sebenarnya. Ya, ikhlas. Exhausting, ikhlas. Kita nak bercakap tentang masa-masa selepas ini apabila ada nanti Perdana Menteri yang baru, kerajaan yang baru, apa yang kita boleh expect dan apa yang sepatutnya mereka lakukan supaya episod ini sampai di sini sahaja. Datuk. Saya rasa kita jangan risau dengan rakyat ni. Ini kali kedua mereka menghadapi peristiwa seperti ini. Mereka telah mula biasa dengan keadaan ini. Jadi bila mereka sudah menerima keadaan biasa ini, mereka lebih risau tentang COVID, tentang apa nak jadi pada keluarga. Mereka juga risau, adakah pendapatan saya ini akan bertambah mengecut, dan bagaimana keluarga saya. Sekarang barulah dining in boleh. Saya tengok tadi restoran ni penuh macam orang tengok wayang dah. Lama betul menunggu, tak dapat datang, tak dapat tiket. Hari ni semua bawa sertifikat. Mana yang ada sertifikat duduk dalam, mana yang ada satu dos dia duduk kat luar. So menarik hierarki yang dibina oleh rakyat biasa di bawah ni untuk menangani isu COVID ni dengan sendiri. Jadi saya rasa dari segi aturan, saya rasa mantan Perdana Menteri dan kerajaan telah menyediakan sebelum mereka berhonor. Ini mungkin Tan Sri boleh memberi pencerahan bahawa kita jangan lupa Malaysia ini negara yang banyak sekali merancang. Dia 5 tahun sekali rancangan, lepas tu 3 tahun sekali menilai rancangan. Midterm review. Jadi artinya bila Perdana Menteri baru ni masuk,
dia dah ada set of things to be done lah. Pada saya dia telah disediakan kerangka apa yang dia nak lakukan. Inilah dia. Menteri tak ada, kementerian ada. Kerana KSU ada situ. Jadi janganlah kita kecewa sangat. Jadi pada saya orang ramai akan merasakan tidak risau kerana mereka telah melihat peralihan kuasa dari BN ke PH dulu aman kerana adanya penjawat awam yang membantu. Jadi kalau saya kira sekarang orang yang pernah jadi ahli kabinet ni cukup ramai sekarang, lebih daripada 50 orang, mungkin dekat 100 dah, dengan melalui 3 kerajaan, ya, BN, PH dan PN. Kalau campur semua menteri-menteri dan timbalan menteri ni, makin ramai orang yang sudah pengalaman di peringkat itu. Jadi pada saya ini juga membuka ruang untuk membolehkan ahli politik bercakap dengan lebih confident dan mengetahui selok-belok dalaman. Kalau tidak dulu, member parlimen tu dia tak tahu selok-belok dalaman dalam kabinet dan juga di bawah peranan timbalan menteri dan sebagainya. Jadi saya lihat keadaan Malaysia ini tersusun dan saya tak ragu langsung perkara ini bila dilantik Perdana Menteri masuk je dia dah ready dah. Ini kena buat ini tuan, ini YB kena buat. Kerana saya rasa begitulah yang dapat saya lihat dari pengalaman saya mengenali beberapa menteri dan apa yang mereka beritahu saya. Dia masuk tu macam orang baru kahwin lah, mana yang baru jadi menteri tu. Dia nak tahu apa tu tertib dan tertilnya tu dia kena tahu. Jadi saya menyeru supaya orang ramai ni jangan risau. Kita berkemampuan untuk mengendalikan diri kita dengan pemimpin baru. Kerana pemimpin baru ini dia tak boleh buat sembrono. Dia kena ikut, ada peraturan dia, ada atur cara dia, kemudian ada nasihat dia, setiap kementerian tu lagi dengan bajet, dengan apa, macam-macam lah. Jadi pada saya pengalaman Tan Sri Anwar ni dah berapa kementerian dia dah melalui semasak-masaknya daripada belianya sampai pertanian. Saya ingat lagi semua tu. So it's not easy, but it's made easy because of this the availability of structures. Ini kelebihan kita. The availability of structures ini mempermudahkan apa saja yang nak berlaku. Perdana Menteri nak masuk, timbalan ke, semuanya telah ada checklist dia lah. Kalau saya nak bagi istilah biasa, orang biasa kan, kita ada checklist. Kita nak pergi pasar, kita ada checklist. Wan nak pergi nak pergi beli barang pun ada checklist. I believe the government has got its own checklist. So we must be comfortable with this knowledge. Itu pandang saya lah. Okey, baik. Datuk Madeline dan juga Prof Ulong akan bersama kami sehingga jam 5 petang. Ya, saya difahamkan Tan Sri Anwar akan meninggalkan kita pada pukul 4 petang. Jadi tumpuan pada ketika ini saya berikan kepada Tan Sri Anwar lah ya, untuk kita melihat tentang kita sedang mencari Tan Sri seorang susuk, ya, seorang susuk tubuh yang akan menjadi Perdana Menteri. Itu satu. Dan mereka ini juga, Perdana Menteri ini adalah di kalangan ahli-ahli politik itu sendiri. Dan Tan Sri sendiri merupakan ahli politik. Jadi untuk melihat karakter, ya, saya cuba membaca karakter Tan Sri Anwar Musa lah, ya, berada dalam UMNO. Namun sebelum itu Tan Sri, saya mendapat isyarat untuk kita berbincang langsung. Belum? Belum lagi, belum. Okey. Sebab nampak macam isyarat berbincang langsung. Okey. Jadi Tan Sri, apakah sebenarnya karakter yang Tan Sri bawakan dalam UMNO, dalam kerajaan PN tempoh hari? Kerana kami sendiri tercari-cari Tan Sri berada di mana. Adakah Tan Sri badan masih di UMNO tapi jiwa dah bersama PN, bersama bersatu? Jadi sekarang ni orang tak nampak, ya, Tan Sri berikan hala tuju pendirian Tan Sri. Terima kasihlah, ni soalan ni agak sensitif. Ya. Agak soalan berat kata orang, ya, tapi tak apalah, saya pun nak jawab secara jujur, ya. Saya fikir masing-masing ada cara masing-masing lah dalam berpolitik, ya. Setengah orang mungkin ada ambition yang tinggi, setengah orang dia ada ikatan kelompok yang kuat dan sebagainya lah, macam-macam, ya. Tapi pada saya fikir yang paling penting sekalinya ialah setiap ahli politik ini akan dinilai oleh rakyat
dan kemudiannya akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua ni tak boleh lari. Ada persoalan hablum minan nas, ada persoalan hablum minallah. Pertalian kita sesama manusia, manusia akan tanya kita, terutamanya pengundi kita lah. Walaupun kita jadi orang politik, orang kata politik itu kotor dan sebagainya. Tetapi rakyat umumnya akan menilai perbuatan kita. Sama ada kita buat tu, kita dahulukan siapa? Kita dahulukan diri kita ke kita dahulukan rakyat? Ya, sebab kita ni datang daripada rakyat yang memilih kita. Saya khawatir sekali ialah kalau rakyat merasakan kita ini bukan pejuang mereka. Kalau kita berjuang untuk rakyat, segala pertimbangan kita mesti mendahulukan kepentingan rakyat. Ya, jangan kepentingan puak, kepentingan sentimen, apalagi kepentingan individu. Yang keduanya, sebagai Muslim, kita juga kena kuat percaya bahawasanya kita juga bertanggungjawab pada Allah SWT. Jadi kalau tanya saya tentang apakah pegangan saya memilih untuk berkata benar. Dan saya memilih dan saya bercakap berdasarkan pada conscience saya. Saya tidak ada personality cult dengan sesiapa. Saya tidak pernah taksub dengan sesiapa. Saya selalu kata saya ni dibawa dalam politik oleh Tengku Razali. Ada masanya saya terpaksa berpisah Tengku Razali, saya berpisahlah. Ambil risiko lah. Dan saya ni dulu tak jadi menteri pun kalau tidak kerana Tun Mahathir. Sampai sekarang pun saya hormat, saya sayang pada dia dan sebagainya. Kalau orang kata dia turut-turut pun saya walaupun berbeza parti, saya jaga dekorum saya. Saya cuma berbeza pendapat. Tetapi bila Tun Mahathir tidak lagi berada dalam UMNO. Tapi saya tidak ada soal personality cult. Begitu juga dengan soal hubungan saya Datuk Najib. Sampailah sekarang saya Datuk Zahid. Jadi kalau tanya di mana saya, apa pegangan saya, pertimbangan saya cuba fikirkan betul-betul. Yang penting ni adalah kebaikan untuk rakyat. Macam sekarang, menjawab soalan yang tadi yang Prof. Madeline sebut tadi ya. Sebenarnya keadaan lompong ataupun vacuum walaupun bersifat sementara dalam kepimpinan politik ini sesuatu yang tidak sehat. Mengganggu politik separuh jalan di tengah penggal pada saya adalah tidak sehat. Pada saya setelah pilihan raya telah pun selesai, yang dipilih patut tumpu bekerja untuk rakyat. Sebab kalau berlaku interruption, kalau berlaku sesuatu yang menyebabkan jentera kerajaan itu terganggu, tak sikit, malah saya rasa banyak kesan kepada rakyat secara langsung. Ya, walaupun memang betul saya setuju dengan Prof. Datuk Samsul katakan tadi, kebaikannya kita ini kita mempunyai sistem birokrasi dan juga pentadbiran awam yang cukup mantap berbanding dengan kebanyakan negara. Itu memang sangat benar, kita bernasib baik sekali. Namun begitu, dalam perkara-perkara penting, masih lagi soal dasar perlu diputuskan oleh kepimpinan politik. Ya. Itu sangat-sangat mustahak. Ya. Walaupun ada civil servant, mereka adalah pelaksana. Mereka tidak mengubah dasar. Sebagai contoh, dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan, bila bertukar kepada Perikatan Nasional, dasar berubah. Dan dasar yang dibuat di bawah kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekarang ini tergantung-gantung. Sama ada disambung oleh Perdana Menteri baru dan sebagainya. Jadi uncertainty begini, dia menjejaskan kepada pihak, misalnya para pelabur misalnya, ataupun kepada jentera kerajaan itu sendiri. Misal sebagai contoh, ambil contoh kecil lah. Ya. Saya diberitahu dalam kawasan saya, semua projek yang diluluskan oleh saya sebagai wakil rakyat terpaksa dibekukan dulu. Semua sekali terpaksa dibekukan menunggu arahan kerajaan yang baru nak bentuk sekarang. Jadi bermakna orang kampung yang patut dapat jambatan dah tergendala, kontraktor yang patut laksanakan kerja dah tergendala, dan kesan dia berkait-kait bermacam-macam. Itu baru saya ambil satu contoh kecil, projek kecil di kampung-kampung. Bagaimana dengan keadaan projek-projek besar, keputusan-keputusan yang besar. Jadi kalau itu berlaku, ekonomi jadi kuncup, ekonomi jadi lembab, pelaburan tak masuk, GDP kita tidak tumbuh, maka peluang nak wujudkan peluang pekerjaan menjadi berkurangan dan sebagainya. Akhirnya rakyatlah akan menerima akibat dia. Sebab itu,
proses untuk segera mewujudkan melantik Perdana Menteri ini, saya yakin akan dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Kemudian saya nak sebutkan, kalau ditanya bagaimana, orang yang bagaimana yang patut memimpin dan sebagainya, kita mengamalkan sistem ala Westminster system, di mana yang boleh dilantik itu hanya di kalangan wakil rakyat sahaja, ya, di kalangan ahli-ahli dewan sahaja. Kalau di sistem dikatalah contoh sistem republik macam di Indonesia, anggota jemaah menteri itu boleh diambil daripada kalangan sesiapa saja oleh presiden untuk membentuk tim dia, ya, boleh ambil siapa saja walaupun dia itu bukan seorang wakil rakyat. Malah kalau wakil rakyat perlu meletakkan jawatan dulu di setengah negara untuk dia menganggotai jemaah menteri, jemaah di bawah pimpinan presiden mereka. Tapi sistem Westminster yang kita pakai hanya ahli-ahli dewan yang menang saja. Bermaknanya dalam nak memilih seorang Perdana Menteri, peluang itu sangat limited kepada 222 orang yang telah menang. Ya, begitu juga bila nak melantik anggota jemaah menteri pun macam itu juga. Jadi kalau katakanlah macam sekarang ada 50-50, sebelah pihak ada lebih kurang 115 orang. Macam Prof. Dr. Samsul sebut tadi, yang menganggotai kabinet dan timbalan menteri, barangkali 560 orang, 70 orang. Yang ada dalam pihak yang nak menjadi kerajaan, hanya lebih kurang 114-115 orang. So 60-70% itu dah dipilih yang terbaik di kalangan mereka lah untuk jadi kerajaan. Bila tukar macam sekarang, balik semula, saya rasa sebagian besar dia berpusing atas orang yang sama saja. Maka tidakkah dia merugikan rakyat? Orang kata pimai duk tangtu juga, tapi rakyat je yang rugi. Banyak benda tergendala. Kenapa? Kerana kita orang politik tidak ada kesabaran. Ya, sepatutnya dalam keadaan sekarang ini pada saya, kita berganding bahu dulu. Kita selesaikan soal pandemik ini. Dan kita jangan ambil peluang, orang kata ambil kesempatan daripada kesempitan. Kita tahu pandemik COVID ini unprecedented. Tak ada benchmark. Tak ada panduan yang boleh kita tiru. Dan kita tahu benda ini juga dialami oleh semua negara-negara di dunia. Jadi, tentulah dalam keadaan begini, kerajaan kita ini bukan kerajaan yang perfect. Ada kekurangan di sana sini. Tapi tiba-tiba dilancarkan kempen kerajaan gagal. Walaupun tak boleh nak beri justifikasi gagal dari segi apa. Oh, kerana angka sudah naik tinggi. Kita tahu kita yang pilih model untuk balancekan antara life and livelihood. Dia ada banyak model nak mengekang pandemik. Satu model ini tutup. Asalkan manusia tak bergerak, insya-Allah tak ada penularan. Kita guna model itu dalam masa MCO 1.0. Proven to be very effective. Tapi realitinya, bila perkara ini berpanjangan, nak jumpa vaksin tu tahun lalu, waktu vaksin boleh jumpa, kita tak boleh nak tutup ekonomi selama-lamanya. Ekonomi akan mati, masalah akan besar. Jadi akhirnya slowly kita buka. Dan kita tengok apa berlaku dalam MCO 2.0. Bila kita buka, nak balancekan antara life and livelihood, penularan berlaku semula. Kita nak cuba go back to normal, buat pilihan raya di Sabah. Pilihan raya berlaku semula. Kita cuba nak ambil hati rakyat, bagi peluang balik raya, sambut Christmas, penularan berlaku lagi sekali. Kemudian marilah pula MCO 3.0. Nujurnya bila sampai 3.0, vaksin ditemui. Mulai bulan Februari, bulan Januari awal tahun. Bila vaksin ditemui, the whole scenario sudah berubah. Dia bukan lagi soal case positif, tetapi ability kita untuk vaccinate our rakyat. That's why kerajaan ambil langkah proaktif, tanpa hesitation, decide kita beli vaksin sebanyak-banyaknya. Cukup untuk every rakyat. Kita putuskan untuk beri percuma kepada rakyat. Bukan semua negara beri vaksin percuma. Di Thailand masing-masing kena bayar. Di setengah negara macam Indonesia, dia hanya ambil satu brand saja. Akhirnya sekarang ini, kadar vaccination, kita boleh pintas Indonesia. Kita pintas Thailand. Hatta Kuala Lumpur yang sekarang ini mencapai 2 dos 80% lebih, seluruh wilayah persekutuan, adalah antara wilayah paling awal di dunia. Di dunia, termasuk
berbanding dengan negara-negara yang maju sendiri. Ya, kenapa? Sebab kita ambil a bold decision untuk deliver kerana soal ini hanya boleh dijawab dengan vaccination. Jadi, oleh kerana kita tidak sabar, maka kita dahulukan agenda politik. Bila kita dahulukan agenda politik, maka berlakulah sebenarnya apa yang berlaku. Jadi kalau tanya saya, sebenarnya ini tidak perlu. Tidak perlu nak menyusahkan kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi, tapi oleh kerana benda itu sudah berlaku, maka tidak ada pilihan, yang di-Pertuan Agong terpaksa melalui proses untuk melantik. Sebab itu, Tuanku kali ini lebih teliti. Kenapa? Kerana Tuanku merasa sangat concern supaya ini tidak berulang. Malah Tuanku ambil pendekatan, panggil ketua-ketua parti. Bagi sikit terbiah sikit pada ketua-ketua parti. Ya. Maknanya kalau boleh lepas ini, kalau dah dilantik seorang, wujudkanlah kerajaan yang lebih inklusif. Terada pula yang spin kata Tuanku nakkan kerajaan interim ke? Sebenarnya tidak. Ya. Pada fahaman setakat apa yang saya faham, Tuanku kata dia tentu dah Tuanku akan lalui proses ikut perlembagaan. Yang ni kalau ada orang yang punya majoriti, saya percaya orang itu akan dilantik. Tapi diberikan peringatan, kalau seseorang itu dilantik, janganlah yang menang ulun buat cara yang menang, tak peduli pula pada yang tak menang. Cuba bawa semua orang bekerja untuk kepentingan negara. Itu signal supaya yang dah berlaku ni tidak berlaku. Tapi kita tahulah orang politik, dia bukan dengar nasihat orang. Kan? Rasanya dia politiking juga. Tapi saya rasalah bagi diri saya, macam saya sendiri, pada saya, kalau saya boleh menyumbangkan sesuatu, saya ni menjadi macam jambatan lah. Saya cakap, saya bila duduk dalam sebuah kerajaan sebagai menteri, yang Perdana Menteri itu bukan parti saya. Saya kena ada etika tertentu. Pertama, saya kena hormati konsep collective responsibility. Walaupun dia bukan Perdana Menteri daripada parti saya. Saya tidak boleh tikam belakang. Saya mesti pertahankan dasar yang saya buat bersama. Jangan kata bila gagal, oh ini gagal. Kalau gagal, saya kena terima kegagalan sebagai kegagalan bersama. Jadi saya ambil pendekatan yang lunak dan saya tahu politik sekarang, banyak orang masih ingat macam zaman Barisan Nasional dulu. Itu zaman politik supremasi. Zaman politik dominan. Satu parti atau satu gabungan kontrol satu kerajaan. Sekarang ini tidak. Sekarang ini kerajaan dan lanskap politik negara kita sudah berubah. Ini banyak orang dia masih dalam kepompong lama. Ini problem dia. Realiti sekarang, rakyat tidak lagi terikat dengan hanya satu-satu parti. Rakyat nak tengok siapa personaliti yang bagus. Rakyat nak tengok siapa yang boleh memimpin. Dia tidak lagi terikat kalau satu parti ini 7 keturunan dia ikut satu parti saja. Dalam satu keluarga mungkin dia pilih parti-parti yang berbeza. Jadi kita orang politik pun kena terimalah realiti itu. Jadi ini bukan zaman satu parti, termasuk parti saya, nak mengamalkan dasar dominance, nak mengamalkan dasar supremasi. Saya selalu kata, kalau dulu peringkat awal politik, itu politik satu parti, politik dominance. Ya. Kemudian kita migrate kepada politik yang memerlukan kerjasama, wujud perikatan. Saya kata politik ta'awun. Sekarang ini dah masuk ke fasa ketiga, politik ta'ayush, coexistence. Kita kena terima dan bersedia coexist dengan pihak-pihak yang lain. Kerana negara kita ini negara yang sangat majmuk dan berkepelbagaian. Jadi tak ada ruang untuk fanatisme, berpuak, berkelompok, berlebih-lebih, nak memenangkan puak tanpa kita mempunyai keupayaan untuk duduk secara yang orang kata berunding dengan satu pihak yang lain. Jadi proses ini saya mendoakan apabila seorang Perdana Menteri dipilih oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, pastikan orang itu jangan jadi lame duck Prime Minister. He has to deliver because rakyat yang ada di bawah. Jadi beri dia peluang untuk melaksanakan politik yang lebih inklusif dan mencari jalan untuk membawa semua orang bersama tanpa kita memberi sebarang tekanan, tapi dengan memahami latar belakang yang sudah berlaku. Dan saya percaya itu satu perkara yang saya juga berharap akan dapat saya lihat kalau nak dikatakan apakah perbezaan dan perubahan yang boleh berlaku antara kerajaan yang lalu dengan kerajaan yang bakal dibentuk. Saya percaya principle of coexistence ini
boleh diterima. Dan saya harap itu akan dilakukan oleh mereka. Soal diri saya, pada saya tidak penting. Di mana tempat saya boleh khidmat, saya khidmat. Baik. Kalau tidak pun tidak mengapa. Boleh katakan saya dah lalui semua. Tapi saya nak tengok politik negara. Masalah pandemik ditangani dengan baik. Ini soal nyawa. Dia juga fardu kifayah pada kita. Pada masa yang sama, negara perlu distabilkan segera. Okey. Wan Sharina. Ya, saya kira sangat bermakna untuk mendengar kata-kata ini daripada seorang ahli politik, kerana mungkin juga selama ini yang merasakannya begitu ialah rakyat jelata, yang merasakan bahawa apa yang berlaku di negara kita ini disebabkan oleh konflik politik dan sebagainya ini sebenarnya agak menyusahkan sedikit sebanyak. Dan kalau mungkin boleh Datuk Madeline mengulas tentang ini juga, kerana kita Tan Sri menyebut banyak perkara, nak petik banyak perkara sebenarnya, tapi ya, satu persatu. Antaranya, kalau kita nak bercakap tentang keberkesanan ataupun daya tahan ekonomi kita untuk berdepan dengan perkara sebegini, kerana kita sedang melihat sesuatu yang mungkin akan dijadikan template oleh orang-orang politik yang lain yang bukan budak baik, jadi mereka mungkin akan buat lagi perkara seperti ini contohnya. Dan yang kita pernah tanya perkara seperti ini kepada Dr. Malina Osman sebelum ini yang mewakili sektor kesihatan. Mereka menyebut bahawa kalau sektor kesihatan, apa yang berlaku dalam kancah politik menyedihkan mereka di sektor kesihatan, kerana mungkin banyak kerja, lebih banyak lagi nak buat, ada banyak benda tertunda, tertangguh dan sebagainya. Kalau untuk ekonomi macam mana Datuk Madeline, supaya ekonomi kita perkasa selepas ini, walaupun mungkin kita berdepan dengan perkara seperti ini lagi, sebab Datuk Syamsul kata tadi kita kena get used to it, kena membiasakan diri. Okey. Terima kasih Wan, boleh dengar Ya, boleh. Okey, saya amat tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh kedua-dua panelis pada hari ini. Satu perkara pasal ekonomi ni yang macam saya sebut tadi, sebenarnya dalam jangka hayat saya lah, semasa saya menjadi pensyarah muda sehingga sekarang, kita telah melalui ini tiga krisis yang saya boleh petik. Tahun 1997 kita berhadapan dengan satu krisis ekonomi. Pada ketika itu tak nak sebut ekonomi, sebut krisis kewangan. Masa tu Dr. Mahathir telah melakukan perkara yang luar biasa. Pada masa tu pun kita menganggap itu satu luar biasa. And we've learned from that exercise. And then lepas tu ada lagi satu krisis lagi, 2008, 2009. Okay. Satu lagi krisis. Tetapi yang ini memang luar biasa seperti yang disebut tadi. 1997, masalah itu berlaku dari dalam. Wujudnya yang kita orang ekonomi, orang sosiologi pun ingat Prof. Samsul, KKN dia panggil. Kolusi, korupsi dan nepotisme. Berlaku dari dalam. Dan 2008, 2009 berlaku dari luar, iaitu di negara maju, di mana ekonomi itu berpunca dari negara maju. Kita tidak terbayang bahawa masalah itu berpunca daripada negara maju. Okey, dan kalau kita lihat kali ini lagi luar biasa. Gabungan antara health and economics. Dan ini menuntut satu pendekatan baru, satu cara pemikiran baru, sejauh mana pun optimistiknya, dia tidak boleh dilihat hanya penyelesaian hanya melalui ekonomi. Saya cukup percaya apa yang telah disebutkan oleh Tan Sri tadi. Saya mengikuti MCO 1, saya mengikuti MCO 2 dan juga MCO ketiga. Memang ketara sekali apa yang berlaku ialah orang ramai mengutuk, saya guna istilah mengutuk, kata kerajaan silap mana. Apa yang saya nak jelaskan pada ketika itu ialah kita tidak ada pilihan. That was the best. Dan kalau sebab saya mengkaji tiap hari, saya tengok negara mana pun semuanya menggunakan pendekatan yang hampir sama. The combination iaitu keperluan untuk sama ada lockdown ataupun you buka. Kalau you lockdown, seperti yang kata tadi 1.0, we lost, yang saya fahamkan dalam parlimen dikatakan 2.4 billion daily sehari. Saya tak boleh bayangkan 2.4 billion tu berapa banyak, sebab duit saya banyak mana, saya cuma boleh fikir kalkulator sebut banyak mana. Now, dah 3 MCO, bayangkan dari segi ekonomi, itu dari segi ekonomi makro. Jadi banyak pengejaran yang boleh kita pelajari daripada segi. Yang pertama yang saya nak katakan di sini, selain daripada hanya merujuk memberi menuding jari kepada pemimpin, kepada kerajaan ataupun agensi kerajaan, saya melihat kita juga memainkan peranan. Yang saya sebut kita tu
rakyat tu juga. Tadi disebut tadi, Tan Sri ada menyebut MCO ditutup, nak balik Christmas, nak balik gawai. Kalau tak balik, inilah kerajaan yang zalim. Ya, saya dah pening kepala dah. Sebab kita tahu peningkatan itu memang no way can you control. Macam di Sarawak, we were very very good at one point. Adalah kematian. Dan kami wang Iban, kalau dah pesta, bukan pesta, apa kata, untuk ritual kematian tu, seminggu. Dan selagi tak rumah panjang datang, makna status orang tu dianggap rendah. Dia tak bayangkan bahawa bila dia menyeberang tu, rupanya dia membawa. That is the beginning of the big increase in our day. Jadi itu yang saya nak sebutkan tadi. Ya. Jadi bermula sekarang, saya rasa kita perlu bekerjasama, bukan saja pemimpin politik, bukan saja kerajaan, bukan saja ni. Kita juga sebagai rakyat. Sebab ekonomi selepas ini, dia memerlukan penyelesaian yang jauh berbeza dari yang biasa. It is not just about addressing yang kita biasa dengar. Oh, kalau pendapatan itu menurun, apa yang kita nak buat? Ataupun sebab apa yang berlaku sekarang, pendapatan sangat luar biasa. Kalau kita tengok data angka, sebenarnya saya ada 8 perkara yang saya nak kerajaan baru tengok. Dari segi pendapatan, dari segi kemiskinan, kadar pengangguran, guna tenaga tidak penuh, so semua itu. Tapi saya tak nak sebut dulu, so kita biarkan dulu. So sampai situ dulu. Apa yang saya nak katakan, kerajaan baru ini memang mempunyai cabaran yang besar, tetapi kita mempunyai pengalaman yang cukup luas dari segi menangani COVID ini for the last 1.5 years, seperti yang Tan Sri sebutkan tadi. Trial and error. Kita jangan sekali-kali marah mereka, sebab ramai Tan Sri yang menyebut, apalah dia kata, sekali tutup, sekali buka, sekali tutup, sekali buka. Saya sangat percaya bahawa keputusan itu bukan dibuat macam dia duduk buat pokok, hari ini nak tutup lah, jom kita tutup. It is not as simple as that, sebab boleh dikatakan saya terlibat sedikit saja dalam a bit of the discussion. So saya tahu betapa sukarnya untuk mengimbangi health and economics. Itu yang saya nak sebut dulu. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Sebelum Syami bertanya, saya nak sebut juga tentang apa yang Datuk sebutkan, kerana kami sebagai media, kami menerima, kami nampak juga persimpangan tu. Sebab ada setengah-setengah orang menghantar mesej secara personal di media sosial bernama TV contohnya, memberitahu mintalah kerajaan buka ekonomi kerana kami susah, kami sebagainya dan sebagainya. Tapi ada juga mesej dalam nada yang sama, tolonglah kerajaan, janganlah buka lagi, buatlah MCO macam MCO 1.0. Jadi kita nampak kehendak rakyat itu berbeza-beza, dan mungkinkah mana-mana kerajaan sekalipun yang ada pada masa ini ialah kerajaan yang akan dimangsakan oleh keadaan sebenarnya juga. Ya. Okey, Syami, kalau nak kita juga mengucapkan selamat datang pada ketika ini Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar, pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Jadi selepas ini sedikit kerana apa yang ada subplot banyak sebenarnya dalam krisis politik ini, walaupun kita dah hampir ke muncaknya, bila mana PN, saya tertarik dengan apa yang mula tular ini, apa yang disebut-sebut ialah mengenai sokongan PN kepada Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah bersyarat. Jadi dalam kedudukan ini, dalam tempoh mencari majoriti dan semalam 114 itu sendiri dah pun menghadap Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan berdasarkan kepada kejadian lepas Dr. Khairil, di mana dah ada transisi zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan perkara akan diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu dah termaktub. Tapi dalam kes kali ini, Doktor, apa yang menarik? Adakah sah ataupun tidak sah tentang seolah-olah ada ugutan di situ diberikan? Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini, Doktor? Terima kasih, Suhaimi. Pada pandangan saya, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi Wakil Perikatan Nasional dalam memberikan syarat, katakan syarat tadi, bahawa ada kriteria tertentu yang perlu dipenuhi dalam pembentukan kabinet, bagi saya itu bukanlah prasyarat bagi pengesahan sokongan pada Datuk Seri Ismail Sabri. Itu cuma menyatakan hasrat. Sebab pembentukan kabinet sebagaimana yang kita faham dalam perkara 43 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang Pertuan Agong akan melantik menteri berdasarkan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri akan membuat keputusan siapakah yang akan dilantik sebagai ahli jemaah kabinet dan juga besar bilangan ahli kabinet. Komposisi kabinet itu akan ditentukan oleh Yang Mahabat Perdana Menteri yang akan dilantik,
dalam menasihati Yang Tuan Agong untuk menentukan siapakah jemaah menteri ataupun kabinet. Dan apabila untuk keputusan telah dibuat, maka sudah tentu Yang Tuan Agong akan melantik menurut nasihat. Di sini dikatakan prerogatif, walaupun dikatakan Yang Tuan Agong akan melantik jemaah di kabinet, tapi kita boleh katakan prerogatif untuk melantik ahli jemaah menteri itu adalah dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Di sini Yang Tuan Agong akan bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Jadi ini agak berbeza dalam keadaan di mana kuasa beri bicara untuk melantik Yang Berhormat Perdana Menteri adalah beri bicara Yang Tuan Agong. Itu Perdana Menteri berbeza dengan Jahli Jemaah Menteri. Kerana Perdana Menteri dilantik oleh Yang Seri Paduka Yang Tuan Agong berdasarkan sokongan majoriti di Parlimen. Di sini kita nampak perbezaan sikit. Kalau penjawat awam tu, dia kalau dalam bahasa Inggerisnya serve during the pleasure of Yang Tuan Agong. Tapi pada hakikatnya dia berdasarkan daripada nasihat ataupun berdasarkan daripada kemahuan rakyat, pleasure Yang Tuan Agong. Di sini agak berbeza kerana Yang Berhormat Perdana Menteri serve as if during the pleasure of the Dewan Rakyat sebab berdasarkan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dan berbeza juga dengan jemaah menteri sebab menteri as if during the pleasure of the Prime Minister ataupun berdasarkan pada prerogatif Perdana Menteri. Okey, jadi kembali balik jangan asal tanyaan Suhaimi tadi, syarat yang diletakkan oleh PN berkenaan dengan kriteria jemaah menteri. Ini saya rasa amat jelas kerana kalau kita lihat kenyataan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Hussein pun sebelum beliau meletakkan jawatan sudah terang-terang beliau tidak mahu turut serta dalam segala yang berkaitan dengan rasuah ataupun kleptokrasi. Ini amat jelas. Malah tindakan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Hussein sebelum ni pun meletakkan jawatan ataupun mungkin dilucutkan jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri pun kerana tidak mahu bersetongkol dengan apa-apa yang dianggap sebagai boleh mengkhianati hasrat rakyat ataupun sebagai tugas sebagai pemimpin. Okey, jadi di sini kita lihat apabila Perdana Menteri yang dilantik itu memilih jemaah menteri, maka ini adalah peringatan pada yang Perdana Menteri baru supaya sedar bahawa kita adalah hamba rakyat, bukannya kita tuan rakyat. Kita adalah hamba rakyat dan oleh itu kita perlu memastikan bahawa amanah dalam menjalankan tanggungjawab membelanjakan wang negara, pembedahan negara itu selari dengan kehendak undang-undang dan juga kehendak perlembagaan. Jadi di sini saya rasa walau tak diletak syarat sekalipun oleh Wakil Perikatan Nasional itu, jelas dalam sumpah setia yang perlu diambil oleh Perdana Menteri dan juga ahli jemaah menteri apabila dilantik nanti. Ini memang jelas dalam peruntukan perlembagaan perkara 43 sebelum menteri termasuklah Perdana Menteri boleh menjalankan fungsi sebagai menteri dan jemaah menteri mesti mengangkat sumpah. Dan dalam sumpah ini dinyatakan bahawa mereka mesti menjunjung perlembagaan, bertindak dengan mengikut lunas undang-undang. Oleh itu bagi saya syarat yang diletakkan ini bukanlah syarat yang maksud akan menafikan sahihnya sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Okey, baik. Jadi Tan Sri Anwar, adakah walaupun kita difahamkan pada ketika ini MKN UMNO sedang bermesyuarat, ya. Jadi adakah dari segi UMNO itu sendiri ada rasa gelisah, resah dengan syarat yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin ini daripada PN? Pertama, saya sangat setuju dengan Prof. Khairil sebut tadi. Itu satu penilaian yang saya sangat sependapat. Ya. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin adalah sesuatu yang saya anggap sebagai fair. Sebagai dia coalition partner, dia boleh menyebutkan perkara-perkara yang sebagai dia punya wish, ya. Tapi itu bukan bermakna dia nullify SD yang telah diberikan. Lagipun saya jujur saya nyatakan bahawa perkara ini telah dibincangkan dengan cukup intensif sesama kita yang melibatkan kesemua parti-parti dalam gabungan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum kita ambil jalan ini, sebenarnya perundingan yang sangat terpanjang dan juga terperinci sekali bagaimana kita nak cari jalan keluar yang baik bagi rakyat supaya impas ini tidak terlalu lama dan sebagainya, ya. Jadi tafsiran Prof. Khairil tadi itulah yang sebenarnya dimaksudkan.
Satu. Yang kedua, sebelum saya jawab soalan yang ditanya tadi, saya juga nak buat pembetulan lagi satu. Tadi ada satu pembetulan saya buat tentang Majlis Raja-Raja. Saya ulang sekali lagi, ini bukan mesyuarat Majlis Raja-Raja, kerana dalam proses pelantikan Perdana Menteri tidak ada peranan Majlis Raja-Raja di situ, ya, dari segi sudut pandang perlembagaan, ya. Tetapi menjadi prerogatif pada Yang di-Pertuan Agong melantik, maka Yang di-Pertuan Agong boleh membuat consultation dengan sesiapa, dan sudah tentulah membuat consultation dengan Raja-Raja itu satu perkara yang saya fikir baik dan elok. Tapi kuasanya adalah kuasa prerogatif. Dia ada 3 perkara yang merupakan prerogatif ataupun kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong. Satu daripadanya adalah melantik Perdana Menteri. Dan tadi ada juga disebut tentang diberi gambaran seolah-olah pertemuan mesyuarat perjumpaan bila Raja inilah yang menentukan memilih siapa. Itu juga tidak benar, ya. Bukan, pemilihan ini tidak dibuat dalam perbincangan perjumpaan bila Raja-Raja atau perjumpaan Raja-Raja pada petang ini, ya. Malah kita tahu banyak Raja-Raja tak berangkat pun. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Johor tak berangkat pun, ya. Dan pemilihan tetap akan diputuskan sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tentang sama ada UMNO selesa ataupun tidak selesa dengan statement itu, dia bergantung pada bagaimana kita mentafsirkan. Pada saya, kalau kita nak cari gaduh, maka gaduhlah jadinya. Kalau kita nak ambil dengan niat yang baik, maka baiklah jadi. Sebab tu saya kata politik ta'ayush atau politik coexistence ini memerlukan willpower yang kuat. Kalau kita masih sombong, kita masih ada dalam kepompong lama, kita ada agenda peribadi yang terlalu tebal, kalau kita ada ulterior motif, tak mungkin kita akan boleh orang kata bermuafakat dan bekerjasama dengan sesiapa sekalipun. Ya, tak mungkin. Dan bagaimana boleh UMNO dan PAS berkongsi berada dalam kerajaan setelah berpuluh-puluh tahun kita berlawan? Mesti kena ada soal orang kata prinsip-prinsip tertentu yang membolehkan kita mengambil jalan untuk bertahun, untuk bekerjasama atas kebaikan. Jadi tentang bersatu, kita fahamlah. Bersatu dengan UMNO ni, orang kata macam adik-beradik, bila dah bergaduh, dia punya sensitivity itu lebih. Sebab bersatu ni adalah parti yang keluar daripada daripada UMNO, ataupun dalam versi bersatu pula bukan keluar kerana ada pemimpin UMNO yang dipecat daripada UMNO. Tapi itu semua history pada saya. Kita kena terima hakikat bersatu adalah sebuah parti politik yang tersendiri, terwujud, terdaftar dalam negara kita. UMNO, walaupun kita parti yang lama, ya, kita juga sebuah parti politik. Kita kena respect parti-parti politik masing-masing. Mereka ada dasar, mereka ada kepimpinan dan sebagainya. The fact that dia sanggup bekerjasama itu sudah bagus. Ya, kalau dulu yang nak membentuk kerajaan Perikatan Nasional itu, dia punya core terasnya dulu daripada gabungan parti-parti yang pecah daripada Pakatan Harapan. UMNO datang melengkapkan, ya. Dan sekarang ini kalau kita tengok, Perikatan Nasional itu lebih besar daripada Barisan Nasional dalam komposisi sekarang. Kerana Perikatan Nasional dah wujud sebagai satu parti. Dulu hanya gabungan, sekarang jadi satu parti. Berdaftar, ya. Jadi dalam Perikatan Nasional itu ada 31 kursi daripada Bersatu, ada pula 4 kursi bebas yang perlu Bersatu, dah jadi 35. Ada 18 kursi yang dianggotai oleh PAS, dah jadi campur lagi 18, dah jadi 53. Dan ada lagi 2 kursi daripada Star dan Sabah, kata silap saya. So, Perikatan Nasional itu ada lebih kurang 55 kursi. Kita Barisan Nasional hanya ada 42 kursi. Ya. Jadi kita bukanlah komposisi yang terbesar, tetapi dipersetujui kita memimpin kali ini. Tukar baton. UMNO Barisan Nasional memimpin kerajaan dengan memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Itu satu konsesi yang besar. Saya mencelah. Jadi kalau kita nak tuntut semua perkara, saya fikir memang semua sekali akan menjadi rumit. Jadi di situlah kena ada politik kesederhanaan. Sekali lagi saya kata, dahulukan agenda yang ada depan kita, soal rakyat, soal COVID. We have to go back to work immediately. Kita tak boleh duduk dalam keadaan yang uncertain begini kerana rakyat yang akan menjadi bangsa. Okey, baik. Prof Ulong, Tan Sri ada menyebut kita pass baton. Tapi saya melihat ini sebagai salin tikar sahaja. Masih lagi dalam
kelompok yang sama, hanya tukar. Pandangan Prof. Ulong. Prof, mic Prof, mute. Sebenarnya kalau kita ambil calon-calon yang dicalonkan ini, semuanya orang UMNO. Asalnya. Jadi rasa saya tak keluar sangat daripada kepompong itu. Cara berfikir, cara mentadbir, kemudian cara melaksanakan tugas-tugas masing-masing, cara mereka melayan rakyat. Saya rasa ini semua kita telah rasakan pada zaman Tun, zaman Pak Lah, kemudian beralih pada Tun balik, kemudian pada Muhyiddin, kemudian sekarang kalau Ismail Sabri naik, UMNO lagi. Jadi pada saya, orang UMNO ni ketuanya banyak tukar baju lah, Tan Sri. Dia tukar baju Melayu ada, kemudian baju orang Sarawak pun dia pakai. So, rakyat nampak perubahan ni bukannya perubahan yang benar-benar perubahan, tapi berubah rasa. Ini dia yang berlaku, berubah rasa, dan masing-masing mengutarakan pandangan baru berdasarkan perubahan rasa. Kalau dulu merasakan bahawa dominasi Melayu itu sangat penting, tetapi dengan berpecahnya parti-parti Melayu ini, saya rasa ini tidak jadi isu lagi. Isunya ialah mencari permufakatan antara mereka. Inilah cabarannya. Bukan cabaran mencari perpisahan, tapi di situlah apa yang Tan Sri kata tadi, yang saya ingin tambah itu sebenarnya politik kesabaran. Ini perlu sabar. Kalau semua nak cepat, kalau zaman BN dulu boleh semua cepat, siapa memimpin satu menteri, satu di negeri, satu parti, cuma di Sabah ke di Sarawak yang lain. Sekarang ini negeri lain, kerajaannya pun campur, persekutuan lain lagi. Ini kelainan yang kita tak pernah bayangkan dahulu. Kalau dahulu, saya ingat lagi masa tahun 74, tahun 78 kempen di luar bandar. UMNO itu kerajaan itu UMNO. Menarik pada saya kempen itu. Kerana absolute trust rakyat ni kepada UMNO. Sekarang, I don't want to say UMNO is dirty word, but adanya kluster itu, kluster ini, jadi UMNO tu dah macam-macam label lah. Diletakkan oleh orang ramai. Dan dengan adanya, ini saya ingin ingatkan, UMNO itu ditentang oleh bekas pemimpin UMNO. Jadi, bayangkan, orang ni duduk dalam rumah dulu. Dia tahu mana cermin pecah. Dia tahu mana lantai yang bocor. Jadi, saya lihat, itu sebabnya kita perlu politik kesabaran. Kita tahu, there's not much secret, really. Pada saya, tidak ada rahsia antara pemimpin-pemimpin ini yang kita tak tahu. Ini sebabnya, kalau bersilat tu kan, kita dah tahu dah, dia pecah pusing ke kiri, kita dah tahu dah mana kita nak tunggu. Jadi di sinilah yang sebabnya menjadi entertainment dalam proses ini, kerana kita tengok orang bersilat ni, semuanya kita dah tahu dah. Satu guru kita. Jadi cuma mungkin silat Johor dengan silat Kelantan lain kan, tapi pada umumnya dia ada same. So saya tidak pernah gundah tentang perasaan rakyat dalam hal ini. Tapi orang suka buat menggembar-gemburkan rakyat sukar. Saya kata, kepada pandangan saya yang saya tengok tiap-tiap hari dengar sekarang, walaupun tak boleh minum teh tadi kat luar, tapi baru dapat lesen masuk balik. So, pada saya, we will talk the same thing. Sebab apa? Dengan representatif demokrasi, dengan sendirinya, wakil rakyat dia akan bergerak sendiri. Walaupun kita pilih dia, tapi dia mempunyai hak untuk menentukan apa yang dia anggap penting kepada negara. Jadi kadang-kadang gap ini, ruang ini yang memisahkan antara apa yang kita inginkan daripada wakil rakyat dan apa yang wakil rakyat inginkan daripada kedudukan mereka, masih lagi satu perkara yang tak dapat ditaukan dari segi itu. Pandangan saya lah. Betul. Okey, baik.
Baik, terima kasih Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul. Dr. Syamsul menyebut tentang Sabah, Tan Sri Anwar Musa pun menyebut tentang Sabah. Saya ada juga yang menarik untuk kita kongsikan sebenarnya daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Pantunnya, apa tanda kain pelikat, raginya halus dibentang lebar. Apa tanda pemimpin rakyat, budinya halus, orangnya sabar. Jadi sekali lagi Sabah juga ceritanya. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan sekali lagi menjengah ke Istana Negara bersama-sama dengan rakan wartawan penyiaran kita. Sekarang ini berada di Istana Negara di Al-Haq di Istana Negara sekarang ini. Saya kira di pintu utama. Ya, kalau boleh teruskan dengan laporannya. Kita akan keluar. Apa saya jalan keluar? Saya tahu. Okey. Mungkin Sikitlah. difahamkan sekarang ini pintu Apa? Mana? Pintu utama. Ya, pintu utama dibuka. Jadi wartawan dan rakan-rakan media yang berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi di hadapan pintu utama Istana Negara. Saya ingin bawakan pandangan anda di belakang ini bahawa anda dapat lihat pintu utama Istana Negara telah pun dibuka dan juga pegawai polis telah pun berada di sini untuk memastikan ketenteraman pengawal media dan juga pergerakan keluar Raja Melayu berada dalam keadaan yang tenang. Dan berapa lama tadi yang diambil oleh Raja Melayu untuk bermesyuarat itu tidak penting. Namun isi kandungan dan juga keputusan yang diambil oleh mereka itu adalah satu yang mustahak bagi memastikan negara terus berada dalam keadaan yang tenteram sekurang-kurangnya untuk tempoh pilihan raya umum ke-15 nanti. Dan itu dia di belakang saya pergerakan keluar daripada Raja Melayu yang masih saya lagi belum pastikan daripada siapa. Kita tengok antara yang hadir tadi ialah kerabat raja daripada Perak, Terengganu, Negeri Sembilan, Pahang antara yang hadir sebentar tadi. Dan setakat pukul 4.20 ketika ini mereka telah pun keluar satu persatu dan menandakan bahawa mesyuarat khas yang diadakan pada hari ini telah pun tamat. Dan ketika ini keadaan masih lagi hujan, namun pengawal media termasuk Bernama dan juga Bernama TV masih lagi setia untuk memberikan apakah perkhabaran daripada dalam Istana Negara. Setakat ini masih lagi belum ada sebarang kenyataan daripada Istana Negara maupun daripada Datuk Pengelola Jaya Istana Negara untuk kami pastikan apakah sebenarnya yang dibincangkan dan juga diputuskan dalam mesyuarat tadi. Dan juga kami mengadakan bahawa selain daripada kehadiran fizikal Raja Melayu, antara yang tadi kami tidak dapat rekodkan kehadiran adalah pada Sultan Kelantan, Sultan Johor. Dan kami mengatakan bahawa mereka mengadakan mesyuarat secara virtual, secara maya untuk memastikan mesyuarat khas Majlis Raja ini berada dalam keadaan yang aman. Itu juga setakat ini yang kami dapat sampaikan dari Istana Negara saat ini. Dan ada lagi pergerakan keluar. Kita saksikan dulu pergerakan keluar daripada siapa ni. Okay, ini merupakan kereta dari Sultan Selangor telah pun keluar daripada pintu utama Istana Negara. Dan Sultan Selangor antara Raja Melayu yang hadir dalam mesyuarat khas yang diadakan pada hari ini. Baik, Rina dan juga Semi, setakat itu yang kami dapat bawakan dari pintu pintu utama Istana Negara kita ini. Balik pada Rina dan Semi. Baik, terima kasih Diaul Haq Hamzah yang berada di pintu utama pintu 1 Istana Negara tadi ya memberikan kita gambaran bahawa perjumpaan khas atau perbincangan di antara Raja Melayu hari ini telah pun mungkin berakhir kerana telah pun terdapat seperti contohnya kenderaan yang membawa Baginda Sultan Selangor tadi keluar daripada Istana Negara. Ya. Jadi mungkin kita kembali pada perbincangan bila mana kita melihat institusi istana ini. Saya ingin kembali kepada Dr. Khairil sebentar sebelum kita kembali kepada Datuk Maidilin Berma. Okey, dalam tempoh krisis ini ya kita melihat perlembagaan negara seolah-olah diuji. Jadi dalam tempoh ini juga ya dalam serba kekurangan, dalam serba pertelagahan pendapat, ada tak ruang untuk ya kita melihat penambahbaikan perlembagaan negara itu sendiri, Doktor? Itu soalan yang amat baik sekali kerana kita perlu faham ya, bahawa perlembagaan kita ni telah berkuat kuasa sejak pada Merdeka 1997. Ya. Dan sebenarnya kita sepatutnya menghargai kerana kemampuan kita mengekalkan perlembagaan kita selama sejak kita merdeka. Kerana kalau kita lihat negara-negara jiran
Contohnya negara yang paling dekat lah di utara kita, tak sebut mana, hingga hari ini masih lagi dalam pemerintahan tentera. Dan mereka telah gagal untuk mendapat perlembagaan baru. Walaupun telah beberapa kali membuat perlembagaan, tapi gagal untuk mendapat persetujuan, mendapat perlembagaan baru. Dan malah jiran kita di selatan pun, di keliling kita pun telah mengalami reformasi di mana berlaku perubahan agak secara dasar perlembagaan yang telah mereka ada. Dan kita sebenarnya punya perlembagaan yang amat baik, tetapi perlembagaan kita ni bukanlah secara terlalu halus sehingga terpaksa kita ikut semua benda kita kena perlembagaan. Jadi di situ terdapat luang lingkup dunia bicara di mana komponen-komponen dalam perlembagaan itu boleh menggunakan kemampuan mereka sendiri. Kerana kita tidak perlu setiap kali kita ada masalah kita kena ubah perlembagaan. Bagi saya itu bukan pandangan yang betul. Malah kalau kita lihat pun kita berdasarkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu mengikut United Kingdom Westminster System. Di United Kingdom sampai hari ini tak ada perlembagaan tulis. Mereka cuma mengikut tradisi dan cuma mengkalkan konsep supremacy of parliament ataupun parliamentary sovereignty. Jadi di sini apa yang berlaku ialah saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Syamsul Amri, Profesor Long, di mana pemain-pemain ataupun pemimpin tu lebih kurang kita nampak mempunyai fikrah yang sama, kerana pada asalnya mereka punya tok guru yang sama. Namun begitu suasana berbeza. Saya ambil contoh macam Tan Sri Anwar Musa sebutkan tadi, mana beliau mengatakan bahawa prerogatif melantik Perdana Menteri berdasarkan pada Budi Pencari Yang-Tuan Agong. Memang betul dan saya memang setuju. Sebagaimana dinyatakan apabila Yang-Tuan Agong berjumpa atau bermusyawarah dengan Majlis Raja, itu bukanlah bermakna Yang-Tuan Agong terpaksa berjumpa ataupun mendapat perkenan ahli Majlis Raja sebelum buat pelantikan, kerana sudah sememangnya ia boleh bicara. Namun begitu, di sini saya mungkin kalau boleh izinkan saya untuk membuat satu perbandingan. Sewaktu Kesultanan Melayu Melaka dulu, Sultan mempunyai kuasa penuh kerana beliau mempunyai satu empire yang kukuh di bawah Sultan Mahmud Shah dan Sultan Muzaffar seterusnya. Tetapi apabila jatuh Kesultanan Melaka, maka di situ berpecah hanya Kesultanan Melaka kepada kesultanan yang kecil, Selangor, Terengganu dan sebagainya. Jadi di situ walaupun kepimpinan itu masih berpaksi pada sultan, tapi corak pemerintahan itu berbeza. Kerana apabila sultan yang betul-betul kuat telah tiada, maka sultan yang diganti itu agak lemah, dan di situ timbul pemerintah-pemerintah kecil atau raja-raja kecil yang perlu berbincang dengan sultan sebelum buat keputusan. Jadi kalau kita lihat apabila Sultan, contohnya Sultan Perak menandatangani perjanjian Pangkor, beliau sebenarnya tuanku menandatangani perjanjian Pangkor bersama-sama dengan ketua pembesar Perak. Maksudnya keputusan Sultan itu boleh dibuat hanya berdasarkan keputusan pembesar Perak. Jadi apa yang saya nak bawa pada perbincangan sekarang ialah, walaupun sistem politik kita sama, kuasa itu tetap pada raja, tetap pada Perdana Menteri, tetapi disebabkan tekanan politik di mana dominan itu sudah tiada. Kalau dulu two-third majority senang nak buat perlembagaan, Perdana Menteri berkuasa penuh, tapi sekarang Perdana Menteri yang buat keputusan pun mesti berbincang dengan ahli-ahli komponen dulu. Yang Tuan Agong nak buat keputusan pun telah mengambil keputusan yang tepat dengan bermusyawarah dengan ahli Majlis Raja. Sebab dalam sistem persekutuan, walaupun pusat itu memang berhak ada autonominya sendiri, tetapi kesan ataupun tindakan di peringkat pusat akan mempunyai implikasi yang amat besar pada negeri-negeri. Jadi di situ saya nampak semua, sama ada parti politik, sama ada pemimpin politik, sama ada raja-raja telah bersikap lebih inklusif, lebih bersikap bermusyawarah dalam buat keputusan kerana perubahan suasana. Jadi walaupun tok gurunya sama, walaupun tumbuk tepisnya sama, tetapi bagi menyesuaikan keadaan, maka di sini kita nampak keadaan lebih menjadi inklusif, lebih menjadi demokratik dan lebih banyak perbincangan diperlukan. Di sini bagi saya, ia sebenarnya merupakan satu perkembangan yang baik untuk sistem politik dan pemerintahan secara demokrasi. Jadi walaupun kita tidak mengubah perlembagaan itu dasar, tetapi politik mengubah pelaksanaan undang-undang. Jadi sebab undang-undang itu dia
bukannya it does not exist in vacuum. It does not exist in isolation. Dia bertindak ataupun dia bergerak dalam suasana keadaan realiti semasa. Okey, baik, terima kasih Dr. Khairil. Dan Dr. Madeline, ya, dah lama senyap, kita cuba bangkitkan sekali aura dan juga suara Dr. Madeline. Kalau saya ajukan soalan ini kepada Tan Sri, kata Tan Sri, tak apalah, kita bincang dulu sekarang ni tentang pelantikan Perdana Menteri. Tapi saya ni agak gelojoh sebenarnya Tan Sri dan juga Dr. Madeline, ya. Kita nak melihat bahawa kita perlu melihat barisan menteri kabinet yang akan ditubuhkan selepas ini. Berapa banyak, sebab kerajaan terdahulu dikatakan wujudkan banyak kementerian, banyak menteri, banyak semalam menteri. Jadi untuk ini, ketika kita berhadapan dengan 3 krisis, ya, politik, kesihatan dan juga ekonomi, kementerian yang perlu segera untuk Perdana Menteri baru ini wujudkan selepas angkat sumpah Perdana Menteri dan perlu wujudkan barisan kabinetnya, kementerian yang perlu, kerana sebelum ini kita lihat ada kementerian-kementerian yang diwujudkan kemudian, kan? Jadi yang perlu ada untuk berhadapan dengan krisis ekonomi dan juga kesihatan. Dr. Madeline. Bagi saya seperti juga Prof tadi sebutkan, ya, undang-undang tidak perlu ditambah ke, diubah ke dan sebagainya. Bagi saya, biar kita perkukuhkan apa yang kita dah ada ni. Like for example, our economic planning unit is very very strong. And then Menteri Keuangan kita, Kementerian Keuangan, saya tidak ada, macam saya sebut tadi, saya tidak ada masalah dengan apa yang kita dah ada. Cuma mungkin kita yang kita perlu fokuskan ialah the way forward. I don't see we need to create more ministries, tambah lagi menteri baru dan sebagainya. Sebab saya tidak melihat jumlah manusia itu penting bagi saya. It's up here that is very important. Keupayaan menteri yang baru yang akan dilantik itu, bagaimana dia boleh menambah baik apa yang telah dilakukan. Because saya, every day saya melihat apakah langkah-langkah yang telah dilakukan. Mungkin saya tidak melihat bahagian kesihatan, tapi melihat bahagian ekonomi. Saya tengok negara yang telah lakukan apa yang negara-negara lain telah lakukan, apa yang dicadangkan oleh Bank Dunia, IMF, you name it. Jadi bila saya lihat, saya tidak melihat Malaysia begitu jauh lari sehingga menyebabkan kita gagal. So perkataan gagal tu bagi saya, itulah bila Tan Sri sebut tadi, saya pun sangat setuju apa yang Tan Sri sebut tadi. Mungkin yang kita perlukan ialah penambahbaikan, we do not fail. At one time saya pernah bercakap tentang Malaysia as a failed state. Saya nak menitis air mata saya sebab saya kata Malaysia is not a failed state. Saya tidak boleh samakan Malaysia dengan negara-negara Afrika yang dijadikan sebagai contoh. Bukan semua negara Afrika lah, kan? So negara-negara yang disebut failed state itu semua dah hancur lebur. We are not a failed state. Yang mungkin kita ada masalah sedikit, yang sini kita tambah baik. So I do agree, kalaulah saya diberi peluang untuk berkata lagi, I am not a political scientist, tapi saya orang ekonomi. Bagi saya kesabaran sebenarnya, why can't we just wait a little bit longer? Biarkan vaccination program tu selesaikan, tapi inilah politik itu menguasai segala-galanya. Nanti orang kata pula, you sebab you suka kerajaan ni, suka kerajaan itu. Agak pelik cara kita berfikir. Yang betul kita puji. Yang saya rasa kurang memang kita perlu katakan perlu ditambah baik. Kalau saya, yang pertama sekali saya setuju dengan Prof Ulum, income. Bagaimana kita nak ini, kalau you bercakap dengan orang. Tapi in order for you to do micro tu, kita ada 3 level dalam ekonomi. We call it micro, meso dengan makro. Yang difokus oleh kerajaan selama ini memang kita lihat is about micro. Putting food on the table. Memastikan rakyat kita ada makan, ada kesinambungan kehidupan. Dah diselesaikan. Jadi that's why orang sedih sangat bila Perdana Menteri turun, dia orang kata yalah memang sebut abah dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah our small businesses. Sebab ramai di kalangan orang kita yang dalam perniagaan-perniagaan kecil, bagaimana nak melestarikan perniagaan ni kelangsungan. Sebab yang tutupnya jangan ceritalah, yang belum tikar, yang jangan cerita. Now, but why saya menyebut tentang, so first is income, kedua is business survival, and then bagi saya benda ni hanya boleh dipercepatkan penyelesaian ini kalau vaccination kita selesai dan ekonomi boleh terbuka. Dan bila ekonomi terbuka, maka isu pendapatan dan yang satu lagi yang saya sangat gusar ialah pengangguran dan guna tenaga tidak penuh. Sebab pengangguran ini mula-mula, saya kalau tak silap saya, last year the highest was 5.3%. And then kemudian turun dengan segala bentuk bantuan yang telah diberikan.
then turun ke 46, and now dah mula meningkat lagi 40.8. So jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian secepat mungkin. Dan yang lebih lagi lah, bukan lebih lagi lah, another issue yang perlu dititik beratkan is graduate unemployment kita. Dan graduate unemployment kita 22.something%. Jadi yang menjadi bagi saya menteri baru dalam ekonomi atau Perdana Menteri perlu melihat bagaimana kita perlu beralih daripada model ekonomi lama, which is based on what kita panggil labor intensive, yang berintensif buruh dan berasaskan export oriented. Bagaimana kita nak berhijrah ke what we call knowledge based and berasaskan inovasi. Only then anak-anak muda kita dapat kerja. Only then kita dapat mewujudkan pendapatan yang akan melonjakkan kita ke peringkat yang baru. So yang lain tu akan ikut kemudian. So we need to create this first. Itu je dulu Syahmi. Okey, baik. Terima kasih Datuk Madeline. Saya seperti mana Syahmi juga, walaupun saya takkan kata saya gelojoh, tapi saya rasa hakikatnya selepas hari-hari ini Syahmi, kita akan berdepan lagi dengan fenomena di mana kita akan terima viral WhatsApp contohnya yang memberikan kita senarai menteri kabinet dengan cop-cop rasmi bernama lah Astro Awani lah, RTM semua keluar di situ, walaupun sebenarnya ia fake semata-mata, tapi dan kemudian adalah kabinet bayangan lah, menteri nama itu, menteri nama ini. Jadi memang kita akan kena bercakap tentang ini juga. Nak menyentuh tentang apa yang Tan Sri Anwar Musa sebutkan sebelum ini, kita ada beberapa orang sahaja, sekarang ni dah 114 katanya yang majoriti, yang kelihatannya seperti ada kelebihan di Parlimen. Dari 114 ini, berapa ramai sebenarnya yang sudah pun dinamakan sebagai menteri, sama ada dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin, dalam kerajaan Tun Dr. Mahathir contohnya, dan ada juga yang orang tidak mahu melihat kembali semula sebagai menteri kabinet. Tapi tak dapat dinafikan ada juga yang orang mahu lihat masih perlu ada di situ. Jadi kalau nak bercakap tentang siapa yang akan membarisi kabinet kerajaan yang baru, ada juga satu cadangan untuk kita melihat atau mempertimbangkan kerajaan perpaduan Tan Sri Anwar. Saya nak bertanya, adakah kemungkinan untuk kita melihat mungkin menteri-menteri kabinet dilantik tanpa mengira ideologi politik? Tan Sri sendiri sebagai ahli politik yang sebahagian daripada 114 yang dikelihatannya ada majoriti ini, adakah Tan Sri, kalau Tan Sri boleh menerima rakan-rakan menteri atau pelantikan menteri dari kalangan blok yang membangkang 114 ini contohnya? Terima kasih. Dalam politik ini kita antara idealism dengan realiti ini kita kena pandai bezakan. Cuba kita bayangkan begini. Kalau kita bentuk satu kabinet daripada coalition yang sependapat, Kerajaan Perikatan Harapan, Kerajaan Perikatan Nasional itu terbentuk dalam satu coalition yang sependapat, pun akhirnya bercakaran and collapse. Boleh ke tidak kita campurkan dalam satu kabinet yang masing-masing tak percaya satu sama lain? Jadi saya fikir berhentilah daripada berteori-berteori, kena terima realiti. Pada saya, kalau kerajaan tidak ada majoriti, siapa-siapa tak ada majoriti, we have no choice. Bubar, balikkan semula kepada rakyat. Daripada kita duk berteori sesuatu yang mustahil boleh berlaku. Tapi ada kaedah jalan tengah seperti mana yang pernah dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong yang saya rasa doable, iaitu sebuah kerajaan yang mengambil pendekatan yang inklusif sifatnya, iaitu still lantik seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu jangan jadi lame duck Prime Minister. Dia mesti diberikan haknya di mana dia mempunyai prerogatif untuk memilih anggota kabinet yang dia berselesa untuk bekerja. Kemudian, kalau ada pihak di luar sana yang mungkin ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan sependapat atau bersama, maka satu bentuk kerjasama boleh diwujudkan dengan pihak yang berada di luar kerajaan. Sama ada untuk satu tempoh yang tertentu atau bagi atas perkara-perkara tertentu. Jadi konsep inclusivity ini pada saya boleh dilaksanakan. Tetapi bukan kerajaan interim,
sebab kerajaan interim tak ada dalam perlembagaan. Bukan kabinet interim nak campur-campur ikut suka, sebab dalam perlembagaan kata kuasa agung hanya melantik Perdana Menteri. Nak lantik Timbalan Perdana Menteri pun bukan kuasa agung. Itu dia kena lantik Perdana Menteri membentuk kerajaan. Ya, kemudian menasihati yang di-Pertuan Agong untuk melantik orang-orang yang telah dia pilih. Perkataan nasihat di situ adalah nasihat yang mana yang di-Pertuan Agong perlu mengikutinya. Itu benda dah ditulis dengan cantik dalam perlembagaan kita. Jadi saya merasakan kita berada dalam satu keadaan yang bukan pun buntu. Pertama, telah terbukti Datuk Seri Ismail Sabri ada nombor 114. Yang di-Pertuan Agong mahu memastikan angka 114 itu tidak ada masalah-masalah kerana kita buat secara maya, menghantar melalui WhatsApp dan sebagainya, perlu dibuat pengesahan. Yang ketiga, saya merasakan, pentafsiran saya, Sri Paduka Baginda Pertuan Agong merasakan perlu memaklumkan kepada raja-raja, memberi update tentang apa yang telah berlaku. Dan saya yakin selepas itu, Sri Paduka Baginda Pertuan Agong akan membuat keputusan dan akan mengumumkannya. Dan proses seterusnya, setelah orang berkenaan diperkenankan pelantikannya oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, maka sosok tokoh yang berkenaan hendaklah duduk dan membentuk kabinet yang dia selesa. Ya? Dan saya percaya perkara itu ada pula kaedah-kaedah tertentu. Oleh kerana kerajaan ini merupakan kerajaan coalition, maka parti-parti ada juga turut memainkan peranan di situ. Tapi kita kena ingat juga, ini adalah sebuah permuafakatan daripada kerajaan yang terdahulu, pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Saya percaya tentunya ada perkara-perkara yang telah dipersetujui untuk mencapai kata sepakat tersebut. Ya? Sebab itu saya tidak meramalkan kabinet ini yang dibentuk untuk menyelesaikan soal COVID, menguruskan ekonomi, kemudian segera mengadakan pilihan raya. Saya tidak mengandaikan kabinet ini kabinet yang orang kata total revamp. Tidak. Saya merasakan kabinet ini adalah kabinet terasnya adalah lebih kurang yang sama. Mungkin ada pergerakan dari segi individu kepada portfolio-portfolio yang berbeza, dan mungkin ada beberapa tenaga-tenaga baru yang dibawa masuk. Ya, saya meramalkan begitu. Tetapi tim itu ada satu tim bekerja yang kita telah lazim tengok. After all, saya setuju macam Prof. Ulung sebut tadi, ini semua the devil that we know lah. Kalau nak put bahasa yang kasar sikit, these are the devil that we know. Kalau nak tukar daripada kerajaan ini pun nak pergi sebelah sana pun, super juga. Semuanya tu kalau katalah contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersama dengan dia dalam Jemaah Menteri 10 tahun. Saya tahu lebih kurang cara dia, style dia, tahap kebolehan dia, saya tahu. Kalau kata nak panggil semula Tun Dr. Mahathir lah, ahli Parlimen Langkawi, katalah contoh. Super juga, we have been his minister dan sebagainya. Dan begitulah, masing-masing adalah orang-orang yang telah kita ketahui dalam arena politik tanah air. Sebab itu yang penting bukan individu. Negara kita tidak mengamalkan sistem republik. Negara kita tidak over-reliance pada just one single leader. Ya? Konsep dalam kabinet itu adalah konsep collective responsibility. Itu yang penting. Bekerja sebagai satu pasukan. Dan yang penting ada satu pasukan yang baik. Kalau ada seorang supremo tapi timnya tak bagus, pada saya still kita tak boleh perform dalam sistem kita. Jadi kita doakan agar seorang akan segera diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong di bawah prerogatif Baginda, dan selepas itu saya harap yang seorang itu diberikan hak sepenuhnya atas prerogatif beliau untuk membentuk kerajaan, dan kita harap kerajaan itu segera kembali kepada untuk bekerja serta-merta. Dan saya percaya banyak juga penambahbaikan yang masih boleh kita lakukan, sebab kerajaan yang dulu saya pun ada bersama di situ, itu bukanlah kerajaan yang perfect, ada kelemahan di sana sini. Mungkin ini satu ruang yang baik kita buat penambahbaikan, kita amalkan konsep lebih terbuka. Bukanlah yang kalau kata government is always right, tak boleh juga. Kita kena dengar suara-suara daripada pembangkang, kita kena bersedia cedok idea-idea datang daripada luar kerajaan. Kita menjadi sebuah kerajaan yang lebih terbuka sikapnya, dan saya percaya orang masing-masing ada
idea yang boleh sama-sama dipergunakan. Okey. Dan saya fikir watak Perdana Menteri yang akan datang, dia mempunyai kriteria-kriteria ni. Tuhan sayang pada Malaysia lah. Malaysia ni dianugerahkan dengan pemimpin yang bersesuaian dengan keadaan pada tiap-tiap satu masa. Okey, Itu yang penting. Tan Sri nak gosip sikit sebab semalam 114 selepas 114 ahli parlimen dipanggil ke istana, kami cuba untuk mendapatkan beberapa orang, sebanyak mungkinlah ahli parlimen yang kita dapat untuk nak tahu reaksi. Wah, Syarina merajuk semalam. Tapi semuanya sibuk semalam, Tan Sri. Termasuk Tan Sri juga sibuk semalam. Jadi nak gosip, nak dapat tips sikit. Adakah dibincangkan? Adakah Tan Sri tahu? Adakah Tan Sri mempunyai sebarang tips bahawa Tan Sri tahu adakah dibincangkan barisan kabinet tertentu semalam selepas 114 itu seolah-olahnya mempunyai mandate? Perbincangan kabinet tidak boleh dibuat. Ya, Okey. Tak timbul soal perbincangan kabinet. Yang sedang dilakukan sekarang hanyalah untuk memberi pandangan ataupun cadangan pada Sri Paduka Baginda Pertuan Agong tentang seorang calon untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kabinet ni hanya setelah seorang itu diperkenankan baru cakap tentang soal kabinet. Sebab kabinet ni prerogatif Prime Minister. Ya, okey, baik. Dia tidak perlu bincang dengan sesiapa. Saya masih ingat dulu waktu saya mula-mula diangkat menjadi menteri, saya dah kalah pilihan raya, saya dah balik Kelantan. Waktu petang tu saya tak pakai baju, saya pakai kain plekat, saya duduk tarik lembu. Saya masih ingat lagi ni, hari Jumaat. Saya duduk bawa tarik lembu, orang kata tuntun lembu. Kemudian orang kata, ini ada Perdana Menteri nak umum kabinet dia. Waktu saya dah tak peduli soal kabinet, saya dah kalah pilihan raya tahun 1990. Saya pun naik dengan tak pakai baju, duduk depan TV. Tiba-tiba dalam TV itu umum saya jadi Menteri Belia dan Sukan. Begitu sekali. Perdana Menteri biasanya tak bincang dengan orang pun. Ya? Disimpan dia tak beritahu pada orang nak dilantik pun. Ini pengalaman yang saya lalu. Ya? Nak dilantik, orang nak dilantik pun dia tak beritahu, apa lagi pada orang lain. Ini sangat menarik, Syami, untuk kita tahu. Ya? Kita sebagai rakyat biasa untuk kita tahu ini sangat menarik. Ya? Dan setelah senarai beliau bentuk, beliau kena menghadap dulu. Ya? Bila kena menghadap dan tuanku akan melihat senarai, tuanku boleh bagi pandangan dan sebagainya. Itu prerogatif antara Perdana Menteri dengan seorang raja, dengan seorang yang di Pertuan Agong. Dan selepas itu barulah boleh diumumkan. Jadi untuk masa ini, kalau orang bincang soal kabinet, orang tu sana, orang tu sini, itu semuanya adalah kegairahan kerana terlalu teringin. Nak tengok itu bagus, pertanda yang bagus, artinya kita prihatin, kita kalau semua orang tak peduli siapa nak dilantik itu bahaya juga kan. Tapi dalam negara rakyat tak kisah lantak engkau lah, siapa nak jadi pun aku macam ni juga misalnya. Tapi rakyat Malaysia tidak begitu. Mereka nak tahu siapa Menteri Wilayah Persekutuan dan siapa Menteri yang jaga bernama dan sebagainya. Jadi itulah, tapi saya yakin sebenarnya. Saya rasa tak lama, saya rasa benda ni tak sampai 48 jam pun kita akan dapat tahu siapa Perdana Menteri. Dan dalam tempoh tak lebih pada seminggu kita akan dapat tahu senarai kabinet. Jadi lebih baik kita sabar dan kita mula memikirkan apa yang baik boleh kita lakukan. Itu lebih baik. Terima kasih. Wah, Syarina, saya minta undur diri dulu kerana sebenarnya saya nak minta, tadi saya beritahu saya nak keluar pukul 4. Tapi saya nak tinggal engagement dengan terima kasih, Tan Sri. Dengan kau, Datuk, dengan Datuk Melly dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya bersama-sama dalam rancangan pada petang ini. Kalau ada silap salah, saya pun maaf banyak-banyak. Sama juga daripada kami. Saya memberikan pandangan, kadang-kadang pandangan saya ni kadang-kadang selalu mengundang kontroversi dan sebagainya. Kalau ada kekurangan, saya pun maaf banyak-banyak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Tan Sri dah dapat hint tu. Ada mesyuarat agaknya. Baik, apapun. Saya nak kembali kerja-kerja melobi sebenarnya mungkin dah berlaku juga untuk menjadi Menteri Wan Syarina. Sempat menyelat. Apapun, saya nak kembali kepada Prof Ulong sekejap, Prof Ulong. Kita melihat kembali titah Sri Paduka Baginda beberapa hari yang lepas. Yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Kalaulah tadi Tan Sri Muhyiddin menyatakan bahawa Tan Sri Anwar Musa menyatakan bahawa ia tak ada kaitan tentang dah terlupa dah Wan Syarina. Ia tak ada kaitan tentang pelantikan kerajaan itu sendiri kan. Tapi apa mesej lain titah tuanku ini? Kalau kita boleh melihat, ia bukan menunjukkan kerajaan perikatan ke kerajaan perpaduan, tapi apa mesej lain yang tersembunyi berdasarkan titah yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua menurut pakarnya Prof Ulong?
Saya jawab pantun dululah. Okey, Okey. baik. Pantun tak boleh tak dijawab. Baik. Okey. Wan Syarina akan jawab. Ahli politik orang kita banyak pengalaman. Bijak dan sabar nilai utama. Sekali-sekala geram tak tahan. Ya, betul. Itu keadaan ahli politik. Ya? Jadi saya dapati, saya tidak mahu mentafsir Alright. apa yang Agung nasihatkan. Kerana seperti baca sajalah, macam-macam kita boleh tafsirkan sebab ada yang gagal dan ada yang lulus dalam peperiksaan SPM. Tafsiran tak betul. Jadi pada saya, pengajaran kepada saya ialah bila kita nak mentafsir ni mesti ada evidence base, bukannya tafsir buta je. Cuba tanya ustaz-ustaz dia tafsir macam tu je ke? Tidak, dia ada tertib dan tertil dia dalam mentafsir. Jadi apabila Agung berkata bahawa dia mahu tak ada yang inklusif lah, kata Tan Sri Anwar tadi, kalau simpulkan semuanya, Agung mahu sesuatu yang inklusif. Maknanya jangan ditinggalkan orang yang bangkang dan jangan diberi banyak sangat pada orang yang mengampu ni. Dia macam tu lah. Jadi pada saya, apa yang dapat lihat ialah Agung akan mengumumkan tak lama lagi. Itu saya punya mesej daripada burung yang terbang keliling ni. Ya? Okey. Dan juga mungkin angkat sumpah besok. Macam tu lah. Yang burung-burung keliling saya ni datang berkecip-kecip lah. Not Twitter, it's real burung. So pada pandangan saya, soal kabinet ni seperti kata Tan Sri Musa tadi, Tan Sri Anwar tadi ialah pilihan kepada Perdana Menteri. Tengok masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri balik. Dia pilih 4 orang je dulu. Lepas tu baru bertalu-talu, tumbuh satu-satu. Jadi ini adalah perilaku komponen politik yang berkelompok. Dia kena memenuhi. Kalau kita tengok Pakatan Harapan dia pilih ketua-ketua parti dulu. Wan Aziza, Mak Sabu, tak kira lah kementerian mana, tak kira lah mampu tak mampu, boleh tak boleh, jadi jenaka atau tidak, tapi yang pentingnya kriteria utama pada Tun Mahathir ketika itu ialah semua parti komponen yang utama, ketuanya mesti jadi menteri. Ini kita kena fikirlah. Jadi kalau Ismail Sabri ni apa dia? Adakah dia nak pilih komponen parti dulu? Apakah ini formulanya? Jadi sebenarnya kita bukan tak boleh tahu ni. Kita boleh tahu benda-benda ni dan kita boleh agak estimated guess lah. Not blind guess kan. So estimated guess maknanya kita tahu bahawa saya rasa dia akan melantik dalam round pertama. Dia ada round 1, round 2 macam boxing. Round pertama iaitu orang yang mengetuai parti-parti. Okey, baik. Itu pada pandang saya lah. Ya? Baik. Sama ada PAS ke UMNO lagi ke, kemudian Bersatu. dalam Bersatu. Jadi ini semua penting. Okey. Kerana itulah barisan pertama nak memuaskan hati yang geram. Jadi kalau kita tak puaskan hati yang geram, dia tak tahan, dia meletup. Jadi pada saya, orang biasa akan tunggu. Saya akan tunggu orang-orang ni. Saya dah ada nama dia dah. Siapa ketua PAS, siapa ketua ini. Jadi saya dah ada nama dia. Tak payah tanya pun saya boleh jawab. Tapi apakah ini nama yang akan dikemukakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Round kedua, baru. Saya satu je permintaan saya kalau dia orang tanyalah. Apa permintaan saya untuk kabinet yang akan datang? Permintaan saya janganlah ditutup Kementerian Perpaduan Negara. Okey. Jangan ditutup. Itulah dia penawar pada negara kita. Okey. Baik. Yang orang tak tahu, seluruh dunia puji nak gila Malaysia ni bagusnya ialah kerana ada perpaduan yang kita tahan. Yang kita pertahankan. Itu pandang saya lah. Kita harus menutup perbincangan kita hari ini, Syahimi. Tapi mungkin secara ringkas, konklusi saja daripada Datuk Madeline dan Prof. Khairil. Saya nakkan soalan yang sama juga. Kementerian mana yang kena ada, kementerian mana yang tak perlu ada? Jangan sebut KKMM saja, Datuk Madeline dan juga Prof. Khairil. Secara ringkas, 30 saat mungkin.
Saya ingin kementerian yang ini my own Ya. sebab saya nak menyambut apa yang Prof Samsul we need to selesaikan isu wilayah antara Sabah Sarawak dengan ni. We need to, I don't know whether you need a separate kementerian or because it cannot be part atas di bawah kementerian yang Prof Samsul sebut tadi. Kadang-kadang perpaduan ini hanya diambil sambil lewa hanya bila hari kebangsaan. We need to address this problem bagi saya. Itu Baik. Dan juga Dr. Khairil? ya, Dr. Khairil silakan. Bagi saya kementerian apa yang perlu bergantung pada Perdana Menteri, tapi pada asasnya janganlah terlalu ramai dan terlalu besar sehingga menyebabkan perlu pada penyelarasan dan berlaku pertidihan kuasa. Kerana bagi saya yang penting orang yang layak itu dilantik dan lebih bersifat konsensual ataupun inklusif. Itu saja. Baik. Kadang-kadang Wan Syarina, bila kita membuka ruang bicara seperti ini, bercakap, saya buka kitab, buka itu kan, semakin lama semakin baca, semakin berselirat pula untuk mencari jawapan itu. Dan kita masih lagi berteka-teki siapa Perdana Menteri yang akan mendapat lahin. Tapi seperti juga yang dinyatakan oleh Prof Ulong tadi, kejap lagi saya tweet lah, saya message sebab katanya dah ada tweet-tweet. Burungnya dah bagi tahu, ada burung yang dah bagi sampaikan. Okey, baik. Semua berpantun. Satu pantun daripada saya, kalau mencari tempat mandi, pertama pantai, kedua teluk. Banyak kali Kalau dengar pantun mencari ni. pemimpin negeri, Okey. pertama pandai, kedua elok. Biarlah kita mencari yang pandai, yang juga elok untuk Malaysia yang lebih baik. Saya ada juga pantun sikit lagi, sekejap saja lagi, tapi saya nak ucapkan terima kasih dulu untuk Profesor Ulun, Datuk Dr. Syamsul Amri Barudin, Tan Sri Musa dah menyiarkan kita lebih awal, Datuk Dr. Madeline Burma dan juga Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mokhtar. Ini pantun dari Dewan Bahasa dan Pustaka juga, ya. Katanya orang di Jawa menanam kapas, orang di Eropah menanam anggur. Jangan tertawa pelepah di atas melihat pelepah bawah yang gugur. Konklusinya semua pelepah. Jadi ya, kena sama-sama saling menghargai satu sama lain. Terima kasih kita ucapkan. Ini tanam kelapa sawit nombor Dia banyak ladang. Itu yang ada burung hinggap tu. Jangan serik untuk sedia on and phone untuk kami call anytime. Begitu juga Dr. Madeline dan juga Dr. Khairil, kerana kami mengharapkan pakar-pakar perlembagaan selepas ini. Jadi sekian saja daripada kami untuk petang ni. Saya Syuhaimi Muhammad. Saya Wan Syarina. Teruskan menonton siaran Bernama TV untuk perkembangan semasa politik negara dan juga berita-berita semasa dalam dan luar negara. Jumpa lagi pada lain masa. Teruskan menonton siaran kami.